Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih semua kerana memberi sokongan yang tak berbelah bagi pada show semalam. First time kita rally show panjang dengan menyambut Malam Merdeka semalam. Dengan capaian tertinggi adalah 3.4 dan statik adalah 2.9 dan waktu kita close live pun 1.9 ribu. Susah untuk sustain 4 jam program dalam live streaming pada angka tersebut. Saya ucap terima kasih semua. Sementara trafik nak masuk ni, saudara dah tengok poster. Malam ni saya bawa gangster yang paling banyak membaca buku. Dianggap sebagai gangster yang paling genius lah. Kan saudara selalu naik GG tu kan. Gangster, gedebe, genius. GG tu. Saya pun tak faham apa dia orang selalu naik GG tu. Tapi saya anggap kata malam ni naikkan banyak GG. Kan gangster, ganas, betul gedebe dan genius. Pok Ya Kongkode ni. Sebab saya rasa kalaulah saya cuma bimbang satu je waktu talqin nanti imam salah baca. Sebab imam tu peminat dia, nanti imam baca ya Pak Ya Kongkode. Apabila ditanya tu lah, tapi Sabri Yunus nama sebenarnya. Dia kena sebut. Sebab takut nanti bukan pergi bagi tahu Pok Ya. Dia beritahu imam. Wahai Pok Ya Kongkode, tanya kamu, jawablah kamu. Jenuh. Duduk bawah bukan nama aku. Dan Pok Ya datang hari ini sekali lagi sebagai tanda hubungan sentimentalnya dengan Allahyarham S. Osman Kelantan, sasawan negara. Dan Pak Ya kalau panggil je dia, saya tahu dia busy macam mana pun. Kalau ada upah pergi bunuh orang, dengan kena datang stream buku Osman Kelantan. Jadi dia kata panjang umur lah orang yang nak kena bunuh tu. Macam mana ni kau bagi stream dulu. Jadi Pak Ya memilih ke sini dan menolak 2 tawaran pembunuhan. Dia menghormati bahawa arwah adalah seperti gurunya. Dan bersama saya adalah SM Zakir, seorang penulis prolific, penerima Asia Right Award, penulis anugerah penulis Asia Tenggara. Dan inilah satu-satu pula dalam generasi kita yang bapaknya sastrawan, anaknya pun sastrawan. Kita alhamdulillah lah. Okay. Kerana tak ada yang dalam sejarah kita tak ramai yang bapaknya adalah sastrawan dan anaknya juga adalah sastrawan. Produktif, prolific. Cuma ayahnya bin Kelantan, anaknya Kelantan murtad. Pengaruh ayahnya tak ada langsung Tak ada dalam cerita. Dari segi akhlak, dari segi keterampilan, dari segi warna kulit. Jadi kalau saudara Google pun, saudara akan buat komen, barangkali anak angkat. Sebab ayahnya putih, ayahnya sangat pendiam, lemah lembut, dan ayahnya adalah seorang tokoh pendidik. Tapi anak dia macam main punk sekejap, main band indie sekejap. Okay. Pak Ya, saya nak tanya lagi start dulu lah Pak Ya. Alright. Satu yang pasal Pak Ya ni, satu yang bagusnya. Saya baca juga buku sedih tuan-tuan. Terbawa-bawa lah juga, tapi tak ada pergi main bola bengkak mata. Pok Ya ni gangster, dia Kelantan ni ada nama lah. Maksudnya dalam buruan polis tu, polis KIV je. Belum naik lagi. Tapi tuan-tuan pergi main bola mata bengkak. Sebab mata bengkak, baca novel Hartini. Sedih baca novel Hartini, menangis. Oh kena pergi time main bola. Masuk pada bola mata bengkak. Jadi saya suka interview Pak Ya ni kerana gangster tak banyak membaca. Kalau saudara tengok dalam filem The Godfather pun, gangster dengan orkestra dengan pergi tengok opera je. Betul. Tak baca buku. Godfather, gangster 1, 2, 3. Tak baca buku. Tapi ini anda gangster baca buku dan Zakir akan bercerita tentang. Zakir juga membawa buku perjalanan. Tuan-tuan tu suka nak baca travelog, tapi ini bukan easy going travelog, tapi ini adalah konten content hunting, content hunters travelog, kerana dia adalah seorang penulis. Dia mencari banyak tema. So sebelum cerita buat buku ni, Pak Ya aku ceritalah dulu. Okey. Last novel kau baca apa? Dah tua-tua ni, janggut pun dah putih sikit. Itulah. Penampau orang pun dah 3 bulan sekali, bukan 3 hari sekali. Tak ingat lah. Akhir-akhir kan banyak novel saya baca, banyak tak habis. Banyak tak habis. PKP kan? Dia baca sini sikit, baca sini. Dipanggil bacaan rencam. Novel apa ya saya ingat ya? Saya tak ingat yang saya habis, tapi banyak yang saya tak habis. Banyak yang tak habis. Nombor-nombor terjemahan. Tapi kau akan kekal bahawa kau tengok cara kau cerita dululah Hartini. Kau memang akan cari novel yang kuncinya adalah wanita.
Oh ya. Tak juga. Ataupun kuncinya adalah Kelantan. Wanita atau Kelantan tu dia sebenarnya bukan kunci. Tapi lebih dekat lah. Dia lebih dekat. Okay. Saya kan nak kira yang saya menangis lagi teruk lagi teruk gambarannya daripada membaca Hartini. Saya dengar drama radio cerita apa saja cerita drama radio, saya boleh menangis. Oh ya. Drama radio. Sebab saya menghayati. Saya rasa saya kadang-kadang pelakon belum lagi terasa menangis. Saya rasa saya awal lah. Saya sampai dulu pada pelakon. Saya tak pelakon tak sampai tak peduli. Saya tak peduli. Tapi saya sampai dulu. Baru pelakon tu baru beritahu nak balik royak ke mak lah, demo nak tinggal habis teriak terus kan. Teriak dah dia balik royak belum lagi. Betul. Yang paling teruk sekali apabila saya baca buku Pertikaman Tuah dengan Jebak. Okey. Okey. Di library DBP je ada. Ya, bila tanya Jebat kata Abang Tuah, marilah kita berdua amuk satu Melaka kan. Saya menangis tu. Okay. Saya tak tahu ada kawan menangis baca scene tu, tapi saya menangis. Oh, tu rasa sebab Saya sebab. Saya terasa nilai dia sahabatan dua tu kan. Adik-adik dua tu. Jadi dan mungkin sejarah berubah kalau waktu tu Tuah termakan cakap Jebat lah. Sejarah kita akan berubah. Ya. Satu ayat tu ya. Dengan satu ayat. Tapi Tuah tak berubah. Ya. Tapi itulah nak ceritanya sampai sekarang saya sebenarnya cepatlah untuk tersentuh dengan Melayu Mata. Patutlah tuan, channel 211 favourite dia. Ya, betul. Sebab channel 211 je yang akan memudahkan kita menangis. Kalau saudara rasa sebab tak lepas, jangan buka channel Melayu, buka channel 211. Sekejap je wang. Zakir, aku tanya lagi yang travelog, pasal ramai orang menulis travelog. Aku sampai sekarang tak kerti nak menulis travelog ke. Satu-satu benda yang walaupun aku travel banyak, aku tak kerti travelog. Tapi kau rasa kan travelog yang kau baca, yang kau rasa kemudian kau rasa patut kau juga menulis travelog. Apa travelog yang kau baca, lepas tu kau rasa kau boleh travelog? Aku nak share sebab aku tak boleh langsung menulis travelog walaupun aku travel banyak. Satu travelog yang tulis oleh Samat Sains yang Eropah ke apa tu? Warkah Eropah. Eropah kan. Lepas tu satu ada penulis lama, dia rasanya diterbitkan oleh DBP, dia pegawai kerajaan. Tahun 60-an tu dia berjalan ke luar negara. Alah lupa. Tak silap nama apa, Kadir apa semualah. Okey. Tapi menarik cara tulisan dia. Itu sebab baca dulu zaman dulu kan. Dan kau ada aspirasi. Itu jadi kita rasa sebab dia pergi masa tu dalam tahun dululah 60-an, 70-an apa semua kan. Dia dah menulis travelog perjalanan dia. Dia pegawai kerajaan. Nak dapat pergi travel tu pun macam-macam lah permohonan dia apa semua nak dapatkan duit. Tapi cara dia menulis tu lancar. Jadi sangat menarik. Sayang saya terlupa yang nama. Tajuk dia. Tajuk dan penulisnya tu. Terbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu tuan-tuan, saya tengok ramai sekarang orang satu yang menarik lah di ketika backpack ni murah tiket kapal terbang murah, dipanggil sebagai revolusi industri penerbangan udara lepas tu kemudian kadar jenayah lebih rendah dan akses maklumat, orang semua buat backpack. Jadi saya rasa bagi mereka yang berminat untuk membaca pengalaman-pengalaman orang travel, dan saudara mungkin dia sebenarnya saya cerita dekat saudara, ramai orang jadi backpack yang gagal sebab dia antara pelancong dan pengembara lain. Pelancong. Tuan-tuan jangan buang duit jadi pelancong, sebab pelancong ni tuan-tuan pergi tuan-tuan akan ditentukan oleh orang lain. Yang kita nak travelog ni kerana kita adalah pengembara. Maksudnya isi baju dalam beg, beli tiket, terbang, kemudian turun airport, bermula lah. Hotel, tuan-tuan, itu yang beza lah. Jadi aku tanya kau tak tulis travelog, kau mengembara banyak? Saya sebenarnya saya suka pengalaman perjalanan yang travelog ni, dan sampai sekarang saya simpan tiket yang saya ambil. Saya daripada sebenarnya di London, kemudian pergi ke Paris, pergi ke beberapa negeri lain, ke Brussels, simpan tiket bas, tiket kereta api,
Sebab pengaruh dengan warkah Eropah. Cepat sebelum orang lain lock warkah Pak Ya krokodil. Ini laku luar kan. Dia sebab dia ada macam Pak Samad, postcardnya semua masih ada. Lepas ni saya sign agreement tu. Tiket saya menonton teater di Eropah. Kat London semua ada sebab memang pengaruh tu nak tulis juga ni. Tapi sampai sekarang tak tulis lah. Tapi adalah benda tu. Tulis lah. Kita tak lama dah umur ni. Jangan confident lama. Saya bertiga tu. Saya, Wahab Hamzah, Zakaria Arifin. Sebelum Wahab Hamzah buat yang dia solo 29 negeri tu, kami pernah bersama dulu daripada situ. Wahab kemudian dia kembang seorang tu. Tapi sangat menarik. Pengalamannya sangat menarik kalau saya cerita. Cerita pengalaman apa yang kau jumpa. Jangan cerita pengalaman perempuan sebab bahaya. Sebab bukan apa, takut jadi pengajar, takut jadi ikutan. Apa tu jangan cerita tentang tarian tiang. Sebab kita takut nanti ramai yang pula kemudian ke Eropah. Yang lain apa yang menarik bang? Sebenarnya 80% cerita tu lah. Aduh. Jack, boleh pakai uncensored tak tajuk ni? Dia hanya berapa yang pernah dapat gelaran uncensored dekat sini kita benarkan Lando. Kita bagi uncensored. Kalau malam ni kita panggil uncensored Pak Ya krokodil. Terpulang lah sebab tajuk kita tak naik uncensored. Tapi akulah antaranya memanglah antara tempat-tempat yang kita seronok pergi kan. Itu pengalaman tu kita antara beberapa negara kita boleh buat perbandingan tempat-tempat yang macam tu sebenarnya. Kau cerita, maksudnya negara, kau cerita lah detail sikit supaya Zakir cepat sign kontrak untuk buku ni. Contoh kalau kita di London, di Soho, yang kita mengendak, kita bayar £1, luas ni je, dibuka. Selebar ni je. Kita boleh tengok orang bogey dalam tu. Oh, tidak kan? Satu je? Besar ni je. £1? £1 tu. Berbaloi. Tapi kita standby £1 lagi ni. Oh, sebab dia ada limit time. Ada limit cek, lepas tu dia tutup, kita masuk, kita buka balik. Okay. Dah berapa pound habis? Pengalaman kan masuk situ. Tapi bila kita pergi ke Paris, dia agak besar sikit. Oh. Dia agak besar. Bisnes yang sama. Benda yang sama. Cuma size dia besar. Jadi kita boleh masuk. Yang ni dia daripada atas ke bawah. Dia dibuka. Kita boleh nampak. Besar sikit lah. Besar aktiviti dia. Kemudian bila time habis, tutup. Tapi kita jangan masuk terus. Kita tunggu. Sampai ungi kan? Awal ungi. Itu di Paris. Tapi bila di Amsterdam, kita boleh nampak kawan kita sebelah sana. Kawan kita pun tengah tu. Oh, dia buat keliling. Dia buat keliling. Ini pergi masa belum ada handphone baru. Oh, selamat kan tidak. Tapi best. Paling best kali adalah pengalaman macam mana kita kena buat mabuk. Kena buat mabuk. Sebab di kat mana ni? Denmark kan? Bukan Denmark. Jerman dah, masuk Jerman. Jerman. Dia tak suka orang Asia kan? Okey. Dia tak suka kan? Dan orang-orang mabuk dia akan ganggu orang. Terutama kita Asia, dia akan ganggu. Dia minta duit lah, dia apalah. Oh, okey. Jadi kami 3 orang sampai sana, kami dah nampak dah orang mabuk yang mengacau orang kan. Jadi cakap dengan Z dengan Wahab, okay, kita kena lebih mabuk pada dia. Jadi dia nak ganggu apa kan? Nak ganggu apa kan? Cek kita. Bayangkan saya berjalan kepala kat dinding ni. Kepala kat ni, eget kepala ni. Tahap tu apa mabuk. Tahap tu mabuk, eget kepala. Okey, lepas selamat. Nasib baik aku tak ikut trip tu. Tidak nak tahu aku jadi mana. Betul. Berjalan lagi, nampak lagi, mabuk lagi. Ketiga ni mabuk lah. Itu tip tuan-tuan. Ini saya kata kalau travelog mungkin menarik adalah tip-tip yang kita panggil kata kita tak jumpa. Kita jumpa cerita dia booking hotel ni, sini hotel 4 star, belakang ni ada satu kedai kopi, ini apa dia punya bareta lawa apa ke. Ya. Tak still macam itu. Kita yang kita nak dengar. Cerita yang menyusahkan kita di alam kubur. Zakir, kau cerita yang Zakir ada malam ni tuan-tuan, saya satu nanti
Abang Sabri akan ulas. Ini pasal dia punya Godfather. Dia akan ulas novel-novel daripada Pak Sastrawan Osman Negara. Sastrawan Osman Negara. Yang ni Zakir akan ulas. Tapi ada satu Sastrawan Negara Anwar Ridwan dan 2 buku perjalanan Zakir. Jadi rasa gambar aku tengok ni bukan Famosa Melaka. Tadi mula-mula dia datang, saya dah tengok tajuk. Apa mangkuk ayam ni cerita Famosa. Orang boleh pergi Melaka. Tapi saya tengok tak ada apa Famosa ni ke? Taiwan saja. Tuan-tuan, ni ada kan, ini cerita orang yang tak warak, ini cerita orang yang warak. Kita dengar cerita orang warak pula. Anak Pak Saib, anak Pak Abdi tak buat kerja tu, tuan-tuan. Ini program apa ni lah, residensi penulis lah. Dijemput oleh kerajaan Taiwan lah. Jadi ini di Taiwan. Taiwan rupanya dia memang dulu pulau tu dinamakan Formosa. Sama dengan Melaka sebab zaman tu Portugis juga yang masuk. Dan ada satu kota di Tainan tu nama dia memang kota Formosa. Portugis waktu tu dia pergi mana dia lanyak semua Formosa. Jadi zaman tu bila Taiwan ni dikenali sebagai Pulau Formosa. Kalau Taiwan ni dia memang ada penduduk memang penduduk petani-petani daripada China yang dah datang berkembang macam tu lah. Cuma saya tak faham mula pergi Taiwan ni dia tak ada kedutaan rupanya. Dia sebab dia kena ada satu kedutaan Republik China Jadi China saja. Jadi dia tak boleh buat kedutaan di tempat lain. Jadi apabila dia tak ada kedutaan, dia tak boleh buat kedutaan sebab dia dianggap sebagai Republic of China, Republik China. Jadi China hanya menetapkan satu kedutaan, mana dia saja yang boleh ada kedutaan. Taiwan tak boleh. Taiwan tidak dianggap walaupun dia negara. Jadi dia menggunakan macam culture office, pejabat-pejabat budaya untuk menjadi sebagai semacam wakil kedutaan dia. Jadi dia bawa masuk kita melalui pejabat-pejabat kebudayaan. Aku tengok banyak kaosyang dia panggil. Macam susah nak cari makanan halal ke? Itu selalu aku rasa macam kenapa Taiwan susah dalam makanan halal. Taiwan ni memang susah. Memang dah pergi dulu bawa masuk program ITBM, memang susah cari makanan halal. Susah. Jadi kita cuma dapat masuk tempat yang seafood ataupun vegetarian. Tu yang boleh makan. Kalau pergi sampai sekarang kau pergi di Taitung, di Taman Negara Toroko tu memang tak adalah tempat halal. Kita terpaksa cari seafood ataupun vegetarian lah. Itu saja yang kita boleh makan. Tapi sekarang ni apabila dia ada masalah dengan China, pelancong China antara yang paling ramai masuk. Apabila pelancong China ni dia semangat beratus tinggi bila dia ada bergaduh dengan negara dia, dipulaukan terus. Dia tak masuk terus ke Taiwan. Jadi dia akan Taiwan kekurangan banyak pelancong. Jadi dia mula target pelancong-pelancong daripada Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara ni banyak pelancong Islam. Maksudnya kalau kita pergi layanan agak baik lah sebab baik. Kita adalah orang yang disasarkan sebagai bahkan pelancong. Bahkan sekarang Taiwan memang dia kembangkan pusat-pusat makanan, restoran-restoran makanan halal. Dan dia punya ada sijil halal. Sijil halal tak silapnya daripada JAKIM Malaysia. Dan cara dia jaga halal tu saya rasa lebih baik daripada kita di Malaysia sebab dia tetap betul-betul kebersihan dia. Dia takut tarik takut lesen tu ditarik, habis semua plan pelancongan dia akan gagal. Bagus ni, menarik ni. Tapi dia tak ada yang ceiling tu tak ada Kalau ada tu dia nak pergi. sebab saya akan pergi. Dia ada. Yang tapi tak nampak kawan sebelah lah. Sebab aku akan cakap kau, okey aku nak turun cari Panadol, aku sakit kepala. Jadi aku pergi situ. Rupanya tiba-tiba angkat, aku belah sini, sakit belah situ. Okey. Ada tu, rasa ada tu. Ada. Mana dia Taiwan ni dia sebenarnya dijajah oleh Jepun selama 50 tahun. 50 tahun? 50 tahun. Bila jatuh perancan dulu, Jepun ambil Taiwan tu. Jepun masa menang, Rusia dia ambil Taiwan tu bawah kuasa dia 50 tahun. Sebab kalau pergi Taiwan, dia punya orang ni lebih kepada Jepun, kepada China. Etika dia, ketepatan waktu dia, layanan dia lebih kepada Jepun. Okey, by attitude, Taiwan lebih attitude Jepun. Lebih attitude Jepun. Bukan attitude China Bukan. Jadi kita lebih selesa tau di situ.
dari segi dia punya layanan dia, dari segi polite dia, kan? civilized. Dia lebih kepada Jepun. Dan akhirnya dia menjadi tempat orang Jepun datang untuk mencari hiburan lah. Sebab bagi dia Taiwan murah lah daripada Jepun. Tapi bagi saya yang pergi separuh backpacker, separuh pelancong, kita menyimpan duit. Kita cuma ada duit untuk makan je. Betul. Dan kita tak ada masa nak pergi joli-joli kan. Ada buka-buka tu. Tak ada. Sebulan duduk sana tak boleh. Saya baik masa tu rezeki dia tak ada RM5,000 lebih. Sekejap dia pun start intro dia. Sana gini. Mata kecil. Tuan-tuan, itu beza. Betul saya kata travel lah. Travel ni seronok adalah bila kita berkongsi. Setiap orang mempunyai naratif travel dia. Kalau tengok travel saya selalu share dengan saudara, naratif travel saya selalu sedih. Naratif travel dia selalu excited. Naratif travel Zakir adalah akademik. Sebab dia mau dia tengok budaya, sosiopolitik, dia melihat geopolitik, asas semualah, sebab dia adalah seorang yang sangat akademik. Tapi dia menulis buku dalam bentuk casual. Buku Sabri Yunus insya-Allah kita akan print lah, sebab ramai orang gelak tadi je. Ramai gelak. Sebab saya rasa jarang orang berani tulis travelog tu. Orang selalu tulis travelog poyo-poyo je, tuan-tuan, nak cerita dia shopping, dia jumpa artis tu patung lilin. Saya tak ada tu. Benda tu bukan masalah saya. Okey, lagi apa tempat lagi yang kau rasa bila kau travel lah, dia memberi banyak pengajaran? Kata kita selalu condemn lah Jalan P. Ramlee, Jalan Pinang kita kan, tapi kita masih lagi anggap kata kita jauh lebih baik daripada benda-benda jahat yang kau nampak di Eropah. Apa dia yang kau nampak pada waktu tu? Alang-alang lah, uncensored dah. Kita pun dah naik tajuk uncensored dan minta application khas dekat SKMM. Di Paris nampak kota besar macam tu kan. Tapi kita selalu tengok dekat Facebook 2-3 hari, 2 minggu lepas kita tengok Los Angeles mana sisi yang teruk dia kan. Sama juga dekat situ pun. Kalau kat Paris tu macam di lorong Haji Taib kita, di coket kita tu. Ada juga ada tempat yang macam tu, dan di mana orang-orang belakang tu orang berjudi. Kan orang berjudi dia panggil kejahatan gelap tapi untuk orang marahin. Murahan. Murahan. Dadah, pelaporan, pondan semua. Pun ada macam tu di Paris. Kau describe lah apa ada kat situ? Nak beranak tengok ni. Janganlah kau describe detail. Maksudnya kalau lorong Haji Taib orang tak pernah tengok, aku boleh describe apa-apa. Kalau maksud saya bukanlah suruh describe dadanya, punggungnya. Itu memang mahal. Itu memang itu bukan. Describe tu maksudnya kalau dulu orang tak tahu lorong Haji Taib 80 kita boleh cerita. Dadah masak dalam sudu je, sedut, suntik, terbuka kita lalu sebelah kita kena jarum. Maksudnya dadah judi dia macam mana yang kau kata Paris yang menakutkan tu? Paris belakangan macam tu, perjudian dia macam berluasa lah. Mana dia bebas, dia sangat bebas lah. Tapi dalam masa yang sama ada juga dia orang lari. Saya tak tahu, tiba-tiba saya nampak dia orang lari, mungkin ada polis ke tak apa. Barang-barang judi dia ambil, dia lari. Judi tu apa? Trup atau apa? Dia judi contohnya macam kita judi lambu dadu. Pentak ada macam tu kan. Macam kita kalau kat Singapura dulu saya selalu tengok yang patah mancis kan. Kira patah mancis berapa kan. Itu pun ada. Jadi kalau saya perhatikan sama je di Singapura, di Kuala Lumpur, di Paris. Judi gelap, kawasan lorong gelap macam tu, situlah tempat-tempat yang berlakunya macam tu, tempat perjudian, dan semua benda gelap berlaku kat situ lah. Sama juga di kat Amsterdam pun kan. Amsterdam dadah lagi lah. Ganja legal. Saya sampai di Amsterdam, turun kereta api kat Amsterdam, pintu kereta api terbuka aja, zoom. Saya dah bau ganja. Dah bau ganja dah. Jadi saya cakap, wah agaknya orang kita panggil dam ni daripada ni Amsterdam. Betul. Di Kedah dipanggil dam. Daripada Amsterdam. Sebab dia sangat bebas. Dia cuma waktu tu kita diberitahu di sana hanya tidak boleh ada jual beli di jalan raya.
Oh, penggunaan okey. Penggunaan okey. Cuma perniagaan dia tak. Perniagaan dia tak. Kita masih lagi perlu beli daripada kedai yang dilesenkan. Okey. Malam pertama kami sampai di Amsterdam, kami tidur di yacht hostel. Itu tempat paling murah sekali. Okey, paling murah. Paling murah, 20 euro satu kepala kan. Okey, 20 euro. Kami sampai malam. Malam dah sehari penat. Jadi kami sampai pagi, kami jalan dulu. Tengah-tengah excited kan? Saya jalan dulu pergi ke Museum of Sex kat sana. Kata ada kan. Apa museum apa? Museum apa? Sana ada West. Of sex. Ya. Okey, museum mengenai seks. Seks agak. Kitab lama Kama Sutra semua ada. Okey. Dah jalan malam baru kami pergi ke yacht hostel yang kami dah booking tu. Kami masuk malam. Kami masuk naik tingkat 2. Gelap. Semua orang dah tidur. Ada 2 orang yang sedang borak tepi tingkap, sokok. Kami pun naik. Tengok semua, katil semua orang ada tidur, cuma atas ada kosong. Jadi kami bertiga atas. Oh, dia macam dom? Ada macam dom, double decker kan. Tidur. Pagi kami bunyi bising. Bunyi bising, orang ramai, baru terjaga. Bercampur suara lelaki dan perempuan. Oh, rupanya dalam dom tu tak ada pengasingan. Tak ada pengasingan, lelaki dan perempuan. Tak. Saya tengok mata kawan agaknya serentak buka mata tu. Cik buka dia kan. Perempuan. Wah. Dia lain macam ni. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Bertambah pula. Tiba-tiba seorang perempuan lepas tu buka baju. Bum, mandi. Berlebuk. Wow. Ini yang Selamat sebut pada dalam pantun dia semalam tu, buah betik di atas peti. Ya. Wow, Europe Orang rasa sampai Paris sampai bom. Alamak. Itu rupanya dia pergi mandi. Bila kita nak mandi, rupanya dia mandi ramai-ramai. Masa tu kau tak sangka, kau cuma fikir ini tak ada duit, mari duduk sini. Tak tahu dia dalam tu dia ada kad hippies dia, kad free sex dia. Okay. Tak faham, ingat kot bayar murah, yang ini kita mampu kita tidur. Tak gitu. Faham kata dia datang package. Backpacking akan datang dengan free sex dan juga datang dengan ni. Okay. Dia mandi ramai. Di satu tempat yang besar. Rasa berbaloi ya $20 euro. Tapi problem nak mandi. Macam mana kita nak mandi? Kita nak tunggu orang lain habis mandi. Lambat ni, ramai ni. Ramai. Kita kena mandi dengan orang juga. Kalau mandi nak kena buka baju semua. Kalau mandi, takkan kita nak pakai seluar. Ikut cara Malaysia kan? Ikut cara Malaysia. Malu. Kita jadi malu tau. Jadi kami bertiga duduk macam mana nak mandi ni? Dia kata tak apa. Saya try dulu. Saya try dulu. Saya buka, saya mandi. Takkan tahu lah saya pergi. Saya masuk pergi. Tak boleh lah. Benda tak boleh juga. Akhirnya saya duduk mandi, saya menghadap ke dinding. Tarik lagi. Tarik kepit lagi. Tak boleh nak macam dia orang, tak boleh. Tak boleh memang tak boleh. Betul-betul kata kita mentaliti Asia, kita tak dilatih. Semua benda yang kita nak anggap biasa tetap aneh. Sebab kita tak dilatih. Bahawa pergaulan lelaki dan wanita, melihat wanita mandi telanjang dan kita nak bertelanjang mandi depan orang adalah satu yang jahat mana pun, gedebel mana pun. Gedebel mana pun. Buka otak Melayu Kita buka otak Melayu. Tak terbuat saya. Dah cuba. Tak terbuat. Itu adalah sesuatu yang di luar daripada boleh. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada berapa ribu orang sekarang? 1,900. Okey. Pok Ya, saya tanya satu Pok Ya ni dia masuk kategori budak jahat lah. Dengar cerita dia, saya tak kata tuan-tuan tapi daripada cerita dia jahat lah. Tapi saya suka kerana salah seorang yang rapat dan disayangi oleh Pak Osman Kelantan, Pak Habib ni yang sangat baik, lemah lembut. Saya dengan Pak Habib ni saya tak berani cakap tuan-tuan, arwah masa hidupnya saya tak berani bercakap sebab sangat dihormati. Ya, betul. Saya katalah yang saya kata isap okok. Dia bukan saja tak suka orang isap okok, dia benci orang isap okok. Dan dia menganggap orang yang merokok di hadapan orang tua kurang ajar. Orang yang merokok dalam majlis yang ada orang ramai adalah kurang ajar. Saya takut Pak Habib ni punya straight, walaupun dia suara dia lemah lembut, dia guru, dia seorang guru, dia pensyarah universiti. Macam mana Pak Habib boleh bersuka ke demo? Itu apa muskil. Ini sangat menarik. Sangat menarik. Pasal dia tengok engkau tu, dia tak boleh scan kata budak ni jahat. Tak, dia kata dialog dia.
Waris ni dia tahu. Waris. Bukan kata anak murid. Ada waris, dia tahu waris. Sebabnya Lapar besar. arwah ayah ada kena-mengena dengan keluarga Said ni. Apa Penghulu Yunus ni? Belah mak dia kan, tapi ayah tak ada Said lah. Tapi ada ni, dan arwah ayah sangat rapat dan sangat baik dengan Pak Saudara Pak Saudara Osman Kelantan. Syed Hussein. Syed Hussein. Adik ke abang pada Syed Hussein ni sepupu. sepupu? Syed Hussein adalah orang yang paling brutal di Kelantan pada tahun-tahun 70-an 60-an lagi. Jadi kalau sebut nama bapa Sabri Yunus, Penghulu Yunus, dan juga Pak Syed Hussein ni orang-orang yang brutal pada tahun 60-an 70-an, kan tahulah ni dua nama besar. Ayah saya ni orang baik. Ayah saya ni orang pondok, orang mengaji pondok, pengulu, tapi berbaik dengan dia kan kawan dia, saudara mara dia ada hubungan saudara mara sikit. Ada jauh sikit tu dia panggil waris. Jadi ayah rapat dengan Syed Hussein. Macam mana Pak Osman tahu kau? Kalau aku kan mungkin dah jauh-jauh sikit tak payah ngaku je lah. Tapi dia mari itulah waris. Dia macam ni. Satu ketika dulu saya dalam perjalanan terbelut saya juga. Saya, arwah ayah dan Syed Hussein. Kami berempat abang saya seorang lagi. Kami berjalan daripada Kelantan turun ke Pahang, turun ke Johor, turun ke mana menjual keropok. Dalam satu van pergi jual keropok. Di situ saya kenal Syed Hussein dan saya banyak cerita tentang Syed Hussein. Dan Syed Hussein bawa kami jumpa macam-macam orang, kawan-kawan dia yang sama jahat dulu. Sekarang banyak bermain di belah bermentakap. Itu kau boleh anggap kata pada usia kanak-kanak lah, baru nak naik remaja. Saya 16 juga. 16 remaja. Dapat ikut satu trip seorang yang dianggap paling gedebe di Kelantan, Syed Hussein. Adalah saudara pada Syed Melaka, tapi Syed baiklah Syed Melaka tak ikut pak-pak arwahnya tu. Lepas tu jalan tu yang menajamkan lagi kau punya pandangan tentang gangster, jiwa gangster. Ya, sebab Syed Hussein ni dia dah tua masa tu. Dia dah settle down semua. Dah settle down. Dia semua dah tak ada. Dah tak ada. Cuma dia dalam perjalanan tu kebetulan perjalanan tempat kita lalu tu tempat pernah aktif masa tu. Dia bukan saja aktif di Kelantan, dia di Kuantan, dia Pahang pun. Okey. Tempat yang dia pernah aktif, nama dia besar lah. Nama dia besar. Jadi kami pergi ke Pekan Jerantut tu. Dia masuk dalam pasar Pekan Jerantut tu, hampir semua kawan dia lah. Maknanya level-level tua dia. Penghulu Yaakob, dia pernah akan jumpa Penghulu Yaakob orang sana. Dia jumpa dengan Abang Jabar. Macam-macam nama. Orang hebat semua. Dan dia bawa kita ke rumah Abang Jabar tu. Abang Jabar ni adalah kalau geng dia macam ketua kumpulan dia lah. Okey. Kan Abang Jabar pun dah ketayap. Kita pergi tu kita panggil Assalamualaikum. Dia panggil banyak lama senyap ingat tak ada orang. Abang Jabar tengah semayang. Dah lain dah semua dah. Menarik tuan-tuan. Duduk dengan Sabri Yunus ni tak ada benda yang tak menarik. Dia cerita pula bagaimana orang-orang yang satu pada tahun 60-an mencapai nama-nama hebat, ada bedil, pukul orang apa semua, tapi bila kita pergi pada hujungnya semuanya dalam keadaan semua dekat keadaan cuci tangan masa selimut lah. Ya, dia tunjuk satu jambatan antara Jerantut ke nak pergi ke sungai apa nama ni, nak masuk ke Temeling Temeling, jambatan tu kawasan Temeling lah, kita pergi jauh. Jadi ada satu jambatan waktu itu tidak ada jalan raya menghubung nak pergi daripada Kuantan nak pergi ke Jerantut ke sana. Situ ada ferry tau. Waktu tu ada ferry. Dan dia cerita macam mana dia menunggu kat ferry, dia menyamun di ferry tu. Pak Jabar ni? Pak Jabar dengan Syed Hussein. Mencerita kembali waktu dia orang muda. Dia muda. Dia macam reunion lah. Dia kata kami muda dulu, kami hebat, kami sambung macam ni. Ya. Dan dia suka cerita dengan saya. Dia dapat budak ni boleh suka cerita begitu. Kau tak drama kan nak dapat ferry tu payah kot. Ini cerita yang menarik tuan-tuan kalau di drama kan, memori bahawa bagaimana penjenayah melihat kembali dunia jenayah dia. Keluarga Syed ni dia sangat besar tau. Saya ingat lagi masa kecil adik perempuan saya, bila saya dapat adik perempuan, pertama adik perempuan, selanjutnya kat kampung dia akan pergi kepada keluarga Syed.
konon menyerahkan sebagai jadi anak angkat anak angkat nak ambil barakah tu. Barakah. Jadi dia buat makan sirih, Penang dan semua dia bagi menang, gelang. Jadi ayah bawa pada keluarga saya ni. Masa kau dia tak bawa benang tu Kalau dia bawa tentu kalau dia bawa kan tentu pergi Denmark tu cari masjid. Dia cerita ni Amsterdam ada satu surau sini tepi jalan. Solat rasa bel je. Dia tak ambil benang. Tentang bapak dia tak bawa, itu yang pergi Amsterdam. Apa terus pergi duduk apa bedum ya. Okey, tuan-tuan, sampai sebelum masa berlarut saya nak bagi tuan-tuan yang ingin nak lock buku. Kedua-dua ni adalah terbitan Zakir. Zakir adalah usahawan Bumi Putera yang menerbitkan buku sendiri, dan sebagai penghormatan Zakir terbit banyak buku, tapi dia mendapat hak untuk menerbitkan kembali 4 buku karya ayahnya. Ayah ini bukan yang gangster tau. Ini sepupu kepada yang gangster tadi. Maksudnya Pak Habib adalah seorang yang waras. Pak Esok Kelantan adalah seorang penulis waras. Saudara boleh google lah. Jadi ini novel-novel dia yang Zakir keluarkan semula. Saudara boleh tengok dalam grafik tu. Saya mula launch sekarang dengan harga 4 novel ni RM100. Dikeluarkan dalam edition yang sangat minimalis, design sekarang. Jadi berarti buku-buku ni mewakili era 60-an 60-an, 70-an 80-an dan 90-an kot. Ni jadi saudara dapat dalam cutting sekarang. Saya dapat dalam cutting sekarang. So kalau saudara lock ini, kita launch dulu yang bapaknya dulu. Sambil dia akan bercerita sambungan tadi tentang cuci tangan lah. Aku tak pernah tengok. Sebab sepanjang aku di Kuala Lumpur, aku jumpa yang mana cuci tangan yang bertatu pun hidup dalam keadaan susah. Tak jumpa di atas tikar sembayang. Jadi ramai gangster-gangster KL yang nama besar. Dan saya jumpa dan saya jejak cari. Sebahagiannya tu dah kaki kena potong kecil manis, mengemis depan bus stop KTM. Seorang saya jumpa bertatu dia kutip tin. Lepas tu masa saya cakap kata ni dia orang sini tak tahu sebab dia tak mau kena usir dia tidur. Tuan-tuan, Zakir, aku tanya kau sikit dulu. Saudara dah boleh lock buku ni 400 saya rasa belanja sakan ni. Lock saja garasi yang akan ambil lock, tapi Nusa Buku yang akan post. Nusa Buku adalah syarikat sepenuhnya milik Bumi Putera dan menerbitkan buku-buku sepenuhnya berbahasa Melayu. Patutnya malam ni kita ada banyak combo, tapi saya takut saudara confused. Saya kata kat Zakir, kerana garasi sentiasa dalam kempen ingin meraih dan memeriahkan karya-karya sastrawan negara. Dulu kita dah buat Pak Samad, sekarang kita buat sastrawan negara ke-9. Pak Samad adalah sastrawan negara ke-4. Pak Osman Kelantan adalah sastrawan negara yang ke-9. Cuma kita tak tuangkan Johor. Johor yang dijadikan filem tu adalah daripada novel Pak Osman Kelantan, Pak Habib. Saya panggil Pak Habib daripada novel Pak Habib yang dibuat oleh Yue yang Sabri juga berlakon. Tapi kita tuangkan novel-novel yang mungkin saudara tercicir, iaitu Ustaz, novel Norbaini. Ini yang dipanggilkan oleh Tan Sri Johan sebagai yang terbaik, iaitu Angin Timur Laut. Kata Tan Sri Johan Jaafar, dia menganggap semua daripada karya Pak Osman atau Pak Habib ini adalah yang terbaik. Ini tahun berapa ke? Tahun 60-an. Ini maksudnya ditulis ketika arwah 20-an usianya. Dia berusia 20-an. Kata Johan, inilah yang paling kuat dan stamina bahasa dan stamina penceritaannya sangat luar biasa. Jadi yang keempat ni adalah Nogogo, maksudnya negara, Astana. Saudara boleh lock. Sementara saya akan tanya dengan Zakir. Banyak juga kau travel ke? Dia orang rajin travel, tuan-tuan. Zakir ni dia rajin travel. Kerala lah macam-macam. Selalunya bila kau travel kan, sharp mata kau dekat mana? Tadi orang yang memburu dia cerita je, kebetulan kata dia tak tahu, rupanya dia tak tahu $20. Nanti cakap mandi telanjang, tidak takkan dia nak pergi situ. Baik dia musafir masjid. Tapi orang yang macam kau pula, kau ada kecenderungan pertama nak melihat sosiologi, budaya, apa nilai, intelek. Macam apa kau pilih tempat biasanya macam mana kau berjalan? Dia selalunya memang perkara yang dilihat oleh lelaki itu sama aja. Adalah juga perkara tak dapat dinafikan lah kan. Pergi ke Amsterdam, dunia lelaki ke Amsterdam, ke apa ni ke Jerman seperti dia katakan tu, memang ada. Cuma Paris saya tak sampai lah. Tapi di Amsterdam tu memanglah betul. Ada red light apa semua tu kan. Okeylah. Tapi saya suka tengok dia punya budaya lah kan. Budaya ni kita nak tengok macam mana cara dia orang
berfikir, cara diorang. Sebab contohlah kalau saya duduk lama, contohnya di Taiwan contohnya kan, saya pernah ke Jepun juga, pernah ke Eropah juga kan. Jadi macam budaya ni, dia kalau di Taiwan tu dia anggap, sebab dia orang ni kalau di Taiwan tu dia macam sedang mencari identiti yang keluar daripada China. Sebab dia tak nak jadi China. Dia tak nak. Dia tak nak. Dia tak nak dipanggil macam dulu sebagai Chinese Taipei ke apa. Dia nak dipanggil sebagai Taiwanese. Taiwanese. Jadi China tak mengiktiraf dia sebagai Taiwanese. Dia anggap sebagai Chinese Taipei. Masih berada dalam nama China tu, dalam maknanya. Dia memberontak. Kuasa. Dia memberontak supaya dunia tahu kami adalah Taipei. Kami bukan kami adalah China. Taiwanese. Kami bukan Chinese. Jadi cara dia melepaskan tu dengan budaya, dia sedang mencari satu identiti budaya yang keluar daripada China. Sastra dia dianggap sebagai sastra Taiwan yang keluar daripada China. Sebab kalau kita pergi ke Taiwan, kita tak boleh bercakap lah tentang penulis-penulis Cina yang besar yang pernah ada novel. Dia tak nak dengar. Dia nak kita, macam kita pergi ke India lah, kalau pergi ke sebelah Chennai ni, kalau cakap hero yang kita kenal Shah Rukh Khan, main tak layan, dia belah terus. Dia belah terus. Sebab dia oriented dia adalah Telugu. Dia Tamil. Kalau sebut Rajinikan, apa tu, Vijay, itu Vikram, boleh bersembang, terus datang dekat. Tapi kalau sebut Shah Rukh Khan, Amir Khan, dia belah terus. Sama juga di Taiwan tu. Dia mencari identiti dia sendiri. Jadi budaya ni bagi dia akan meletakkan dia sebagai diri dia yang keluar daripada, maknanya macam merdeka lah, kebebasan daripada belenggu Cina tadi. Kalau nak baca Travelog Zakir, malam ni kami kombokan Travelog Formosa 1 dan 2, kerana Zakir berada lama di Taiwan sebagai tamu rasmi kerajaan Taiwan. Sebab tu dia tak boleh buat tak tawan. Dia adalah tetamu rasmi yang dijemput, ditaja dan diundang oleh kerajaan Taiwan bagi menulis mengenai negara Taiwan. Dan kami kombokan dengan satu buku yang nanti kalau sempat kita akan sentuh. Ini sastrawan negara dia, Anwar Ridwan yang ke? Ridwan yang 10, yang ke-8 saya rasa. Ke-8. Anwar Ridwan adalah sastrawan negara yang ke-8. Anwar Ridwan dulu. Sastrawan dulu ke? Saya ingat Saya ingat lah. Kena apa nombor sirah dia panjang nak menuju 15 tu. Okey, ni ada sastrawan negara je apa ni Bapa Anwar Ridwan, Datuk Anwar Ridwan. Jadi kami kombokan dengan buku Zakir. Kalau sempat kita kupas sebab kita ada 2 set yang buku ni. Kalau saudara nak yang Travelog, saudara nak lebih meningkatkan pengetahuan saudara pula. Kalau saudara bukan jenis orang yang tapi saudara nak jadi orang yang macam ni, saudara akan kata bagaimana nak menyusun Travelog. Sebab lepas PKP kita dah boleh mengembara, kita dah boleh menabung. InsyaAllah saya rasa penerbangan antarabangsa globally akan dibuka pada suku pertama tahun depan. 2022 saudara pun nak Travelog, tapi saudara nak jadi Travelog yang bersifat budaya dan juga semi akademik. Ini saya launch sekarang dengan log RM80 bagi mendapatkan buku. Ini buku bapaknya, ini buku anaknya. Ini cuma yang ni kami selitkan satu sastrawan negara Anwar Ridwan. Kumpulan 7 drama Anwar Ridwan untuk saudara baca bagi pengenalan bahawa tidaklah rakan-rakan garasi ini tercicir daripada mengetahui tentang sastrawan negara. Kita buat berpelan-pelan. Garasi saya memang sangat ambisius lah untuk buat kalau boleh sastrawan negara 1 hingga 14. Kita ada 14 ke 15? 14 ni tuan-tuan kenal. Tapi kita buat berkala-kala sebab ada setengah penerbit dia tak ada buku tu, dia tak pegang right buku tu. Yang pegang right buku tu pula macam gegasi nak pergi goncang kaki pun tak boleh. Jadi kita berunding dulu yang boleh bawa berunding lah. Yang macam Syed Hussein dengan Pak Bahar pergi sambung ferry. Ya. Okey, bila dia cerita aku tanya aku sekarang muskil kenapa kau tak filem kan? Kenapa kau tak drama kan? Sebab cerita dia sangat menarik, betul. Hari-hari terakhir seorang penjenayah ni tak semua orang tahu. Tak semua habis di penjara tuan-tuan. Ada orang yang daripada awal sampai hujung bersih. Untouchable. Banyak. Untouchable. Masa kau pergi jumpa tu, masa dah tahu kata ingat tunggu lama dia tengah duduk gosok bedil, gosok barang, bukan solat. Apa kau rasa bila kau lihat transaction orang yang kita selalu sebut jahat? Ya, betul. Transaction, bila kita ingat balik kan,
kita pun tak boleh jadi macam Cik Husin dengan Pak Jabar. Yang tak jahat sangat ni pun kan. Ya. Solat lambat. Saya rasa scene tu scene yang sangat menarik tau. Scene saya berada dalam scene tu. Rumah dia, Bahar ni, Bahar sebenarnya bukan Jabar. Bahar. Rumah dia bawah, tebing tinggi, kami parking kereta kat atas, kami turun bawah. Rumah dia cantik, dia duduk situ, bagi salam lama, dia keluar dan ketayap, baju lusuh, plekat. Jumpa dia rupanya dia memang dengan Syed Husin tadi dia lama sangat tak jumpa. Oh, perpisahan dua rakan jenayah yang sangat lama. Sebab rumah-rumah itu pun kalau tidak penghulu Yaakob Jerantuk yang bawa, tak ke siapa ketahui. Tak siapa nak jumpa juga, jadi bawa juga pergi jumpa sebab lama. Jadi dia keluar pasal kawan lama, nak jumpa juga, penghulu Yaakob bawa. Bahar dalam condition tak nak jumpa orang lah tu. Mengasingkan diri dalam Bahar masa tu dia bila dia keluar, dia tengok dia berpeluk dengan Syed Husin tu. Saya rasa satu benda, saya rasa dia orang sebab dia berdua sangat sebab dia berpeluk dia ajak masuk dalam rumah. Bini dia keluar daripada dapur dan anak satu budak umur 10 tahun. Anak dia dah umur 70 masa tu, dia ada anak 10 tahun dengan isterinya sangat muda. Okey. Dan dialog dia kepada Syed Husin tu sangat menarik. Dia bagi tahu ni anak dia pesan ke anak dia, anak, kalau ayah tak ada apa, carilah pakcik ni. Carilah Syed Husin ni. Kata Bahar kepada anak dia. Kepada anak dia. Sangat cantik dialog tu. Itu macam hantu hang jebat masa tuah kalau perempuan anak aku biarlah isteri yang pelihara, kalau lelaki anak aku ambil lah. Betul. Dan dia bawa keluar sebiji durian, sebiji saja yang orang bagi pun kat dia. Tapi dia kata tak apalah, kita makan ramai-ramai lah, kita kongsi lah. Ini yang termewah ada hari ni. Itu dia. Jadi memang kita kan, kau 16 tahun dah tengok semua benda tu. Kita waktu tu blur lah, cuma sekarang kita dah faham tafsiran dia. Dan kadang-kadang cerita zaman Syed Husin dulu dekat kampung dia tu, kat Kampung Pancur tu, zaman yang kalau bergaduh kampung antara kampung, ada seorang yang akan bawa beca roda 3, pedang parang penuh, ambil seorang satu lah. Tu pergi lepas. Ada tukang supply tu datang. Oh, bukan klien dalam Facebook live yang mau jaga mau mari sini. Tak ada. Yang ada dari rumah bawa dari rumah. Yang tak ada kalau datang tangan kosong ya, sebab ada apa parang apa semua dalam beca. Dalam beca tu bawa pergi. Itu zaman kehebatan Syed Husin. Yes. Sebagai Grebek Kelantan. Dan peranan ayah kau dalam kena kawan dengan dia orang untuk mententeram kalau nak bergaduh. Penghulu Yunus kena datang. Penghulu Yunus bolehlah redakan kot. Ayah ni dia ketua kampung. Jadi dia kenalan ramai sebagai ketua kampung. Jadi dia macam saya juga, berkawan dengan semua orang. Tak boleh pilih bulu. Dulu kawan orang baik aja, dia berkawan. Jadi bila ada kalau jenayah pun sekurang-kurangnya bapak kau ada suara lah nak bercakap, janganlah. Sekurang-kurangnya sebagai penghulu tu orang hormatlah ketua kampung kan. Macam mana penghulu Yunus boleh baik dengan Syed Husin? Tu kata dia ada hubungan keluarga tu. Dia ada keluarga lama-lama kan. Keluarga kampung tempat dia orang ni, walaupun orang kita berkeliling, tapi kampung tu lah ada sekolah pondok. Okey, kampung Pak Said ni, kampung Syed Husin tempat bapak dia ni, tempat bapak si Zakir besar ni, dikeliling oleh kampung DB. Itu yang tak tua banjir besar, tak berkilat, tak berapa, sebab dia dapat rahmat daripada kampung sekolah pondok. Tapi situ sekolah pondok besar, sekolah pondok lama dulu. Orang semua mengaji pondok kat situ, di Kampung Pancur ni. Arwah ayah dia pula daripada Kampung Pancur tu terus dia pergi ke tebing tinggi dalam 5 kilometer tak perak. Situ kampung dia. Tapi kampung sini pun kampung tebing tinggi ke Sabak, kampung Sabak tebing tinggi, Pulau Gajah, Teluk Hitam, ada nama orang Kedai masing-masing tu. Ada pailang dia. Semua ada tu.
Zakir kena mendengar daripada Sabri sebab dia ada kampung tapi dia tak membesar di kampung. Sebab bila ayah dia selamat antara orang yang paling berjaya daripada kampung tu, keluar dan menjadi guru. So dia menjadi pensyarah universiti. So Zakir banyak membesar di Pulau Pinang ketika bapaknya pensyarah USM. Jadi dia dah berasa dah tradisi akademik kerana ayahnya seorang ahli akademik. Bila ayahnya ke UKM dia membesar pula dengan tradisi ayahnya sebagai seorang pensyarah di UKM. Ya, betul. Jadi bila Sabri bercerita, dia akan mendengar di tempat ayah membesar. Sebab dia tak sempat. Bila ayah dia kahwin, dia dah tak di Kelantan dah. Dia dah tak makan budu. Kampung ayah dia tu ada nama Saleh Pahat. Dan saya percaya ada dalam nama-nama tu dikaitkan dalam novel-novel ni. Kota Baru. Dalam novel Kota Baru ada nama Saleh Pahat. Memang Saleh Pahat ni dapat gelar sebab dia tikam orang dengan pahat. Dan ayah ada masukkan dalam novel Dalam Kota Baru tu banyak. Kadir Sabak lah. Kadir Sabak tu tahun 90-an masih hidup lagi. Tapi dia tidak di Sabak lah, dia dah di sebelah Kuala Kerai dia kat situ Kadir Sabak. Maksudnya ayah ada sebab ayah membesar itu dia ingat nama-nama. Dia macam orang Kota Baru tu. Dia gambarkan Kota Baru dulu, Paris Malaya. Ya. Dia ada Biaris Park. Situ tempat berjoget, tempat perempuan, tempat minum dan tempat segala gangster berkumpul. Dan bila saya cek dengan arwah Zakaria masa saya baik ni, Zakaria Teater, Zakaria Sabri, rupanya Biaris Park tu dekat KB Mall sekarang KB Mall sekarang. Dia ada panggung situ, dulu panggung Mina. KB Mall. Jadi dia nak itu yang kemudiannya pas naik tu sebab masa tu dia Kelantan terlampau banyak maksiatnya. Dia dalam masa yang sama dalam perkembangan benda-benda yang hiburan tu, dia perkembangan intelektual juga. Sebab masa tu juga berdebat antara golongan muda dengan golongan tua. Yang naik tuan guru Haji Nitleh lah, tuan guru adik-beradik dia tu semua. Berdebat sampai datang daripada Singapura tu. Dan yang Tuan Guru Haji Nitleh ni dengan dia punya adik-beradik tu baik pula dengan orang yang Pakistan punya presiden masa tu apa semua. Jadi dia punya tradisi intelektual pun berkembang dulu. Daripada Singapura pun turun berdebat dan sebagainya, ilmu. Tapi masa yang sama pun itu dalam orang Kota Baru lah, dalam novel orang Kota Baru yang saya baca pada novel lah. Nak pengesahan kena tanya Abang Sabri lah. Maksudnya ayah kau merakamkan dua wajah berbeza Kota Baru di mana tradisi ilmu Islam ni daripada Singapura, daripada Pakistan semua datang berhujah mengenai mengembangkan dan mendapatkan syiar Islam lah, intelektual. Dan waktu yang sama orang macam Syed Husin dan juga segala nama-nama ni, sahabat-sahabat gangster ni tetap ada juga. Betul orang kata apa, dua wajah hitam putih Kota Baru. Tuan-tuan terus lock je. Amin boleh bagi tahu saya lock laju tak? Okey, tuan-tuan boleh terus lock, saya bagi tahu combo Sasawan Negara ni adalah RM100 yang Sabri bercerita mengenai latar Kota Baru tadi tu, daripada penulis yang memang arwah Pak Osman Kelantan, walaupun pekerjaannya dia pergi ke Pulau Pinang dan lama mengajar di SM dan dia mengajar pula di Kuala Lumpur. Naratif cerita dia tetap Kota Baru. Sebab saya ingat mungkin dia menganggap itulah period yang betul-betul melekat dalam kepala dia. Keganasan, agama, orang paling jahat, orang paling warak, orang yang paling ganas, orang yang paling lembut. Mungkin itu menjadikan akhirnya Kota Baru. Bila dia tulis Johor pun tuan-tuan, novel Johor yang besar adalah latar belakang tentang orang Kelantan punya budaya Laga Lembu, berbunuh dan bertembak-tembakkan Laga Lembu. Saya sendiri contoh saya datang KL umur 21 21 sekarang dah 50 lebih. Jadi artinya banyak masa saya di KL. Tetapi pengalaman yang 21 tahun itu, 21 tahun tolaklah 10 tahun. Kan? Tak celik apa lagi. Ada 11 tahun pengalaman yang dah mula faham. Dah mula faham. Dari 11 tahun itu masih tebal tau. Masih orang ni banyak ingat saya angkat. Masih sebab banyak saya menulis pun, saya karya pun saya masih melihat yang masa saya 11 tahun itu. Sebab mungkin alhamdulillah banyak sangat masa 11 tahun itu saya terima Yalah, bila 21 tu kita anggap stagnan dah. Kita bekerja. Dan kita balik cuti sekali kita tak jumpa dah benda macam ni kan. Betul, hilang terus. Jadi dia lagi kuat memori dia. Jadi sebab tu kalau Tuan Syed Osman Kelantan ni
yang sebelum dia pindah ke USM, tapi semua latar dia masa dia 21 tahun ke bawah tu kan. Dan kau boleh faham lah sebab kau sebagai anak Kelantan pun ya. datang ke Kuala Lumpur, Lembah Kelang pun kau masih menganggap bahawa period 11 tahun yang umur 10 sampai 21 tahun tu adalah period perkembangan minda yang betul. Dan time dia, time saya dengan time dia mungkin beza kan. Pasal arwah lebih kurang 20 tahun tua pada kau. Tetapi dia melihat benda banyak tu, benda yang zaman ni, zaman orang bertetak, orang bunuh, zaman tu banyak. Jadi ke zaman saya tu mungkin benda tak berkurang. Tapi sekarang dah tak ada langsung. Yang period 10 tahun kau cerita tu pun. Jadi sebab tu saya percaya tu pasal benda tu. Kalau saya pun kalau nak bercerita, saya masih balik ke belakang macam contoh macam arwah Anwar Arai kan. Semua cerita dia latar 50-an je. Betul. Betul. Dia memory itulah yang paling influence daripada dia. Kemudian selepas 50-an dia menganggap itu semua kenangan biasa-biasa je. Ya betul. Dan kalau kau rasa lah, selain dari kalau katalah Pok Ya Concorde itu kau kata macam fiction lah. Siapakah watak gangster yang kau rasa kalau kau nak buat? Ini adalah yang the dream one lah, Nang. Aku akan cakap saya kan, ini the dream one lah. Memang ini dia patut banyak pengajaran, cerita dia yang best. Macam aku dengar cerita sekarang ni, kalau aku dah rasa dah bayang dah movie tentang Bahar dan Encik Husin. Pasal dua orang yang hebat, jumpa pada hari tu dalam keadaan cuci tangan, kembali ke pangkal jalan. Tapi masih boleh kekal bersahabat. Itu unik kan, sebab selalunya salah seorang mati di penjara, salah seorang mati dibunuh orang, tapi dia dua yang survive walaupun menjadi orang gedebek. Kau rasa siapa kalau aku tanya kau? Okey, kalau saya nak angkat satu tokoh, satu watak di Kemumin, Kampung Kemumin. Di Kampung Kemumin. Di mana tu? Kat kampung kita juga. Kemumin ni antara Kota Baru. Kota Baru. Kampung Pancu, Syed Husin nak ke tebing tinggi asal Kelantan, di tengah tu Kampung Kemumin. Oh, okey. Nama Kemumin. Jadi kampung saya salah ni lepas ni aku akan pergi tu. Jejak kau cerita je. Kampung saya, Kampung Landak di bawah Mukim Kemumin. Okey. Ada Mukim Kemumin. Ada satu tokoh Kemumin tu, tanya siapa saja situ pun orang akan ingat dia meninggal dah. Tokoh ni Cik Husin juga. Tapi Cik Husin Mumin ataupun orang panggil dia Pak Muda Cik Husin. Pak Muda. Okey. Ini satu tokoh yang pada saya sangat hebat. Sangat hebat. Dia punya gedebek dia tu sangat luar biasa. Dan dia pernah ke Pulau Jejak. Okey, buang pulau. Dulu istilah ada buang pulau, dia panggil polis saya, anda ditahan, tiada cukup untuk didakwakan di mahkamah, maka Menteri Dalam Negeri akan membuat perintah tahanan. Sebelum ada Simpang Renggam, Pulau Jejak. Okey. Dia sangat luar biasa pada saya. Sebab bayangkanlah sekitar Kampung Kemumin ketika itu, ketika zaman dia memuncak kan. Saya dapat bayangkan, saya dapat rasakan budak-budak di Kampung Kemumin yang tengah nak naik. Kalau tanya semua cita-cita nak jadi Cik Husin ya. Oh, maksudnya dia sangat idola hingga semua orang kata nak jadi gangster. Nak duduk bawah Cik Husin ya. Macam itulah seolah-olahnya. Hebat apa Cik Husin ni? Okey. Dia boleh membentuk macam Godfather tau. Okey. Ramah leadership quality pun ada. Okey. Dan dia bukan mencuri. Dia bukan mencuri. Dia bukan mencuri. Anak-anak buah dia mencuri tu biasalah. Jadi bila anak buah mencuri takut sebab anak buah Cik Husin ini tak berani. Dia ada bisnes dia tokai ikan kat pasar. Kalau kita jumpa dia duit dalam poket gini lah, duit je. Duit je. Dia tokai ikan lah. Tokai ikan. Tetapi dalam masa yang sama saya percaya dia ada duit yang istilah dia melangkari orang bayar, orang takut perlindungan. Saya rasa dia ada tu dengan kontraktor besar dan sebagainya. Jadi jadi namanya sangat besar. Dengan pakai BMW masa tu kat kampung kan. Tahun 70-an. Tahun 70-an. Oh, hebatlah BM. Yes. Istilahnya dia ni pada saya, kalau dia jumpa kawan kampung dia minta geran tanah orang bagi Oh, punya ngeri ya. Orang ngeri, takut dengan dia ni. Dia boleh pegang kan tanah orang tu. Tapi dia kalau Mike Iqbal personality sangat lemah lembut. Kalau kita jumpa sangat diplomatik.
Makan dah belum? Makan lagi. Biasanya gangster hebat yang kita jumpa. Dia macam tu je. Dia tak penampar, tak datang macam digambar oleh filem-filem. Lu gua sengat tak ada. Tak ada. Kau datang tepuk. Dia tanya makan ke belum, hang mana pak hang siapa. Mau jumpa pasal coket tu. Cuma dia ni dia tinggi, dia orang kulit putih handsome, tinggi segak. Tapi gigi dia agak runcing gitu. Ke depan dia. Satu peristiwa tahun 1975 waktu dia nak dihantar ke Pulau Jejak di stesen kereta api Wakaf Baru. Saya ketika itu umur 75, saya umur 14 tahun. 14 tahun. Hantar abang saya nak ke nak naik kereta api ke sekolah Port Dickson, Angkatan Tentera Sirusa Port Dickson. Dalam masa yang sama, sementara hantar abang, orang kampung Kemumin penuh. Orang kampung Kemumin, kampung Cik Husin penuh. Orang kampung Kemumin berkumpul penuh. Berkumpul kat stesen kereta api. Kita apa hal kita tak tahu kan. Kejap lagi Alfa polis masa tu Alfa polis turun. Cik Husin turun daripada Alfa polis. 2 gari kiri kanan, orang belakang. Nak hantar dia ke Pulau Jejak. Tu yang keluar orang kampung, pengikut segala anak buah dia semua datang. Semua keluarga perempuan lelaki semua penuh. Jadi saya dapat tengok scene tu. Okay. Betapa kita panggil terhormatnya kedudukan. Jadi orang semua datang salam bagi duit tau. Buat bekal dia pergi sana. Bekal bagi dia. Saya ingat duit apa, duit sana ada makan apa semua. Tapi dia ambil. Duit apa? Sorry. Duit apa lah, sana ada duit apa ni lah. Tapi penuh poket dia. Okey. Lepas tu saya ingat lagi dia pesan kepada mak dia. Dialog dia sendiri lah. Dia kata, mak, tolong jaga adik perempuan dia. Adik perempuan dia tu pernah jadi cikgu saya masa tu. Macam mana tu aku dia kata jaga adik dia baik-baik. Dia kata adik perempuan dia orang ganas. Lepas tu pesan kat mak. Pesan mak jaga baik-baik. Dia kata kalau balik nanti dia 2 tahun kena Kalau balik kalau berlaku apa-apa kat adik dia, dia kata masa saya tak boleh. Saya berdiri orang habis kata. Saya tak duduk adik dia. Saya berdiri, saya duduk Malaysia. Dia kata saya pergi duduk Thailand lah. Dia cakap saya pergi duduk belah Siam lah. Dia kata polis ni dia kata saya bukan peduli. Ni kalau saya nak cabut dia kata istilah ada senjah tarik Ni kalau saya senjah dia cabut dia ni. Polis tu rendah pada dia. Okey. Saya tengok wah hebat dia usaha ni. Lepas tu dia naik kereta api. 2 tahun dia di Pulau Jejak. 75 dia pergi, 76, 77 dia balik 77. Okey. Dia balik 77, 75, 76 lah. Akhir 76 dia balik. Tahun 77 dia balik. Antara 77 ke 78, 2 tahun. Saya diberitahu, tak betul ataupun tidak, oleh orang sekitar, orang keliling dia. Dia dicari oleh polis lepas tu sebab sepanjang 2 tahun dia balik, 178 kes baru. Tunggu dia. Maknanya sepanjang 2 tahun dia balik, dia sudah buat kes baru 178 kes. Yang dia duduk di dalam. Selepas dia balik. Selepas dia balik. Balik daripada Pulau Jejak. 2 tahun je. 178 kes baru. Saya tak tahu. Saya dengar orang tu, dahsyat lah saya tu. Kan? Tapi masa dia balik tu kan, dia orang naik motor dah 2 dah ni, nak pergi sembahyang Jumaat ni. Tak apa. Berhenti. Dia tahan berjalan. Naik. Bawa dia semayang, berhenti semua tak mahu tahu ni, tapi dia semayang masa pergi semayang. Dia semayang. Tetapi saya pernah tengok sendiri satu kes tahun 84, 2 kali saya tengok dia, 70-an sekali, 18 sekali depan mata saya sendiri macam mana scene gangsterism tu berlaku. Scene dia pukul orang. Ya, dua-dua di kedai kopi. Saya tengok. Tuan-tuan tolong disambung cerita pukul tu. Okey, saya aim 100 lock malam ni tuan-tuan. Nanti admin akan queue saya untuk saya aim 100 lock. Bagi mereka yang nak mencari combo sastrawan negara yang ke-9, iaitu Pak S. Osman Kelantan ataupun Syed Osman Kelantan ni, dalam novel-novel, sini semua novel untuk saudara melihat kembali latar Kelantan, latar budaya dan juga latar konflik yang dialami oleh seorang lelaki yang mempunyai latar pendidikan dan pendidikan agama yang baik. Tapi sangat kontras kerana kritik sosialnya, kerana apabila dia melihat dari kacamata dia banyak perkara yang tak betul tentang negara, tentang apa, tentang budaya. Banyak dituliskannya dalam Nagono ni maksudnya negara, Astana. Ini novel yang Tan Sri Johan kata kepada saya sebagai yang terbaik
Jadi saya pun muskil juga sebab Tan Sri Johan kata dia menganggap juara hanya tak sekuat novel ni. Tapi novel ni dilupakan kata Johan. Mungkin kerana waktu dibuat umur 28 tahun. Waktu sudah menjadi penulis masyhur, orang cari yang terkini, maka dapat Johor. Tapi kata Johan, ini yang terbaik Johan beritahu pada saya. Dan ini adalah Norbaini, salah satu lagi dalam kumpulan novel Pak S. Osman Kelantan. Dan sebuah lagi adalah Ustaz. Kalau saudara nak dapatkan kombo perjalanan Zakir yang berbeza daripada perjalanan-perjalanan yang lain, kerana Zakir travel di seluruh dunia adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kebolehupayaan dia melihat aspek sosial, budaya, sebab dia seorang yang sangat suka kan budaya, bahasa apa semua. Jadi dia travel, dan ini adalah perjalanan siri 1 dan 2 Formosa. Ketika dia diundang oleh kerajaan Taiwan mewakili Malaysia untuk berada di Taiwan selama berapa lama? Sebulan. Jadi ada masa tu saya follow je dia punya tulisan-tulisan dia mengenai perjalanan dia di sana. Dan kita kombokan dengan satu buku yang nanti kita rancakkan perbincangannya pula, iaitu Anwar Ridwan. Datuk Anwar Ridwan, seorang lagi sastrawan negara kelahiran Selangor yang saya kata di Malaysia, kalau saudara datang daripada generasi alaf yang dulu, saudara akan baca Salina. Saudara datang daripada yang baru, saudara akan baca naratif Ogon Soto. Dua yang saya pakai yang terhebat dalam merubah fiksyen moden Malaysia. Tapi kita akan panggil dan bincang kemudian kerana tuan punya buku copyright naratif Ogon Soto ni gegasi nak goncang kaki tak boleh. Jadi kita terpaksa deal dengan penerbit-penerbit yang memang sentiasa ada pegang. Pasal copyright sastrawan negara tak semua orang boleh pegang. Okay. So Zakir, aku tanya kau lagi satu masa kau pergi, katalah aku tak tajam dari segi budaya ni, bila aku jalan aku akan lihat the real day. Orang perang, orang mati. Kalau pergi tengok real day, bawah jambatan orang isap dadah. Pergi tengok real day pula, orang ni segenggam beras boleh share sampai 6 orang anak. Pergi tempat ni pula, kali terakhir dia makan nasi 4 hari sudah. Jadi aku akan itu fokus dia. Daripada aku sebab kecenderungan macam kau bila travel kan, katalah aku beritahu kau akan ke Korea, tempat yang kau akan kena pergi ni Busan. Apa yang selalunya pertama yang kau standby dan apa yang kau punya fokus? Balik pada Busan, ada di Busan apa yang kau akan buat? Macam mana kau plan kau punya mindset? Pertama sekali, yang paling pertama dia cari makanan lah. Makanan lah. Sebab makanan pun ciri-ciri budaya juga. Betul. Kan? Oh, maksudnya kau sampai tempat tu kau akan tengok makanan. Kita akan makanan kan. Sebab makanan ni akan banyak kita jumpa ciri-ciri budaya. Dan seboleh-bolehnya kita cubalah tengok. Tapi kalau makanan yang tak halal tu kita tak cubalah. Tapi kalau yang ni kita juga kena tengok cara dia. Sebab kadang-kadang cara makan pun ada budaya juga. Cara makan, cara dia meletak. Dan lepas daripada makanan kita tengok macam mana dari segi dia mengamalkan nilai-nilai hidup dia, kepercayaan. Macam contohnya di Jepun dia nilai-nilai hidup dia sangat kita kata Islamik tau. Nilai hidup yang betul. Nilai hidup sangat Islamik, tapi dia bukan Islam. Kejujuran dia, tempat waktu. Kalau kita pergi kat Jepun, kita bagi macam ni, duit tak tahu berapa, dia akan kira satu-satu akan bagi pada kita. Kalau terlebih kita dah keluar pun dia datang balik. Saya pernah tertinggal kamera, saya beli mahal lah kat Jepun. Tercakap dekat ni orang tu, dia kata pandu pelancong, dia kata tak apa, besok kita pergi. Cakap nanti kalau saya hilang maksudnya pandu pelancong kata esok pergi, kau kata esok pergi, dah sampai belakang mati, dah pin kamera tu dah sampai mana lah. Tapi benda tu tetap dia bungkus dengan elok, dia simpan tu. Jadi dan kita katakan nilai pergaulan kan. Saya pergi ke Jepun, macam Abang Sapri cakap tadi lah, yang tempat yang apa dia panggil, yang tube tu. Tube tu kan, tube adalah train, tak tube tempat tidur yang murah. Oh, tube. Kita masuk, dia boleh masuk badan ni, masuk dalam tu kan, tidur kan. Kat situ memanglah mandi kena buka semualah. Tapi nilai-nilai dia tak akan bercampur lagi perempuan. Perempuan akan ada tempat lain dan lelaki tempat lain. Nak bertemu di ruang awam. Kalau Mak Saleh tu dia bawa couple, dia tak boleh duduk sekali,
dia nak bertemu pun dia kena bertemu ada satu tingkat mana dia orang bertemu. Saya cakap nilai orang Jepun ni sangat Islamik sangat Islamik, walaupun dia free sex dah apa semua. Tapi dari segi penjagaan dia sangat mementingkan benda-benda tu. Kejujuran, ketepatan masa, saya cakap lagi lah. Jadi saya tengok budaya dari segi macam mana, semua orang ada budaya, tapi yang mengamalkan ikut tu tak ada. Kita lagi kuat budaya kita apa ni, tapi yang ikut, yang buat betul-betul tak ada kan. Tapi begitu juga. Jadi kau pergi ke begitu jugalah, pergi tempat-tempat lain dan sebagainya kan. Kalau di India pun kita tengok nilai yang pegang apa semua. Ada nilai yang baik, ada nilai yang tak baiklah. Kalau di Taiwan dia lebih kepada Jepun, jadi kita rasa lebih selesa, lebih selamat dari segi tu. Dan kau nampak macam saran kalau anak-anak muda nak backpack, Taiwan adalah destinasi yang menarik sekarang dia memang banyak memberi kata-katakan galakan kemudahan untuk orang Islam. Dia ada satu tempat yang memang jual biskut-biskut halal apa semualah dia. Dan Taiwan ni kebanyakan ni dia orang ni etis lah kan. Tidak beragama. Dia bukan religion driven. Kalau ada pun tradisional saja, tradisi dewa-dewa. Tapi dia ada kepercayaan tahyul yang kuat juga. Tahyul. Banyak acara tahyul dia. Betul. Perahu naga apa semua musim. Betul. Dewa-dewa dia semangat nenek moyang. Dia suruh kita pegang garam, kerana garam ni boleh menghalau hantu. Sama kita. Saya kata sama dengan orang Malaysia. Garam ni memang kita tabur untuk pagar lah macam-macam kan. Dia kepercayaan tahyul dia banyak juga. Orang bapak dia ada pegang satu batu daripada ni lah, kemudian saya masuk pergi. Sebenarnya seluruh Taiwan tu sudah pergi. Dia bawa semua. Jadi ada berapa daerah itu, wilayah daripada Taipei ke Kaohsiung ke Tainan ke Taitung apa semua, Yilan semua saya dah pergi semua. Jadi kita dapat dia semakin jauh masuk ke ni, semakin banyak kita dapat budaya kepercayaan dia. Dan kepercayaan tahyul dia sama dengan orang lain. Betul. Dan ada benda yang kita rasa kan nak kata aneh, yang satu hal dia ada kawan asli tu, ada kawan asli. Yang mana saya pergi ke Menong dia ada kawan asli Yilan di kawan asli dia, kawan Atayal ke apa. Ini orang asal lah sebelum yang datang. Dia ada bahasa yang sama dengan bahasa Melayu. Contohnya dia ada satu tempat nama Lodong. Lodong tu perkataan orang asli dia. Tapi orang asli dia, kita bayangkan orang asli. Orang asli dia putih-putih, cantik-cantik, hidung mancung semua, tinggi. Dia lain, dia duduk di gunung. Orang gunung. Tapi kita nak bahasa-bahasa dia banyak yang kita bunyi sama dengan bahasa Melayu. Kalau lodong maksudnya monyet, lotong. Lotong. Kita kata saya kata Melayu berkata lotong, dia lodong. Dan banyak ada di 3 perkataan tu hampir sama. Anak dan sebagainya. Anak apa semua. Ada perkataan-perkataan ni hampir sama. Kawan Atayal tu. Dan dia tak bercakap dalam bahasa Cina di Taipei. Tak, dia bercakap bahasa dia sendiri. Bahasa dia. Bahasa dia. Tak tahu, mungkin bahasa dia ada unsur-unsur Austronesia lah. Austronesia ni tu keluarga bahasa Melayu lah. Sebab bunyi dia lain daripada bahasa Cina. Menarik. Jadi benda-benda itu yang saya akan tapi dia tengok. Tak ada tu. Ada. Pandai cari ada. Tapi zaman-zaman ada kamera-kamera ni, kamera-kamera orang rakan ni kita kena beli topeng Superman lah. Pakai topeng. Dia macam ni lah, macam daun ketum. Kau pergi mana pun orang tahu, orang pandai cari, jumpa. Dia bukan soal jangan kata tak ada. Cari dulu. Mau cari ke tidak? Tak cari tak jumpa. Okey. Tuan-tuan, MEQ saya sekejap. Berapa ME sekarang? 60. Okay, tuan-tuan, saya support lock sebab saya dah aim 100 untuk saudara bantu lock malam ni bagi combo buku Sastrawan Negara Tuan Syed Osman Kelantan dan juga buku Zakir yang kami kombokan dengan Sastrawan Negara. Ini kumpulan 7 kumpulan drama Sastrawan Negara Datuk Anwar Ridwan. Aku tanya engkau lagi satu
Ini mengenai bila kau berlakon Nova Johor. Pasal arwah Pak Osman, Pak Habib tak boleh dipisahkan daripada Johor. Bukan apa sebab di filem kan. Ya, betul. Johan dia kalau dengar aku dia marah. Pasal balik-balik Johor kan. Dia excited nak cerita angin ni. Angin. Dia kata pasal sebagai seorang pembaca tegar, kalau diasingkan Johor tu pada Johan, angin ni lah yang hebat. Tapi kerana ada Johor, orang selalu menganggap masterpiece Pak Osman adalah juara. Yang kerana filmnya kan meletup, menang award. Tapi kau tengok juara tu sebab dia berlaku pada zaman yang kau masih boleh tengok kan, Laga Lembu apa semua kan. Jangan kau tengok Johor dan juga realiti yang dirakamkan oleh Pak Osman Kelantan mengenai budaya hidup orang Kelantan. Okey. Johor, kalau angin timur laut ni, angin timur laut ni latarnya pantai laut Kalau Johan kata dia suka yang ni, saya sebenarnya lebih dekat alam ni. Nelayan ni, angin laut selatan ni, daripada alam Johor. Tapi Johor yang dekat dengan saya adalah sebab latar Thailand tu. Okey, latar Thailand tu dekat. Keluarga saya daripada Thailand kan. Jadi gambarnya dalam tentang Thailand tu sangat dekat lah. Saya pernah tengok Laga Lembu. Laga Lembu ni satu game yang kasar, satu game yang orang perempuan tak masuk lah. Orang perempuan tak masuk lah. Ini game lelaki lah. Saya percaya kebanyakan pertandingan macam ni, lawan Laga Lembu lah, Tomol, Tumbuk, petinju kan, semua di kawasan yang lelaki dia sama kuat dengan lelaki, perempuan sama kuat dengan lelaki tu. Maksudnya Laga Ayam, kalau kita pergi kawasan Laga Ayam, kawasan Tomoy atau kawasan Laga Lembu, wanita dia sama kuat dengan lelaki. Kalau kita perhatikan, wanita dia sama kuat dengan lelaki tu. Dari segi keberanian dia kan. Maksudnya kalau aku pergi tempat-tempat macam tu, jangan cakap sebarang boleh makan perempuan dia, sebab perempuan dipengaruhi oleh lelaki. Suhu tu. Jadi perempuan dia sama naik dengan lelaki. Keras dia tu. Kalau kita tengok di Kelantan tu, perempuan kerja, perempuan yang meniaga, perempuan semua boleh buat tau. Apa yang lelaki dia tak boleh buat, biar dia buat tak apa. Tanggung barang. Sama lelaki. Tapi kalau kita tengok situ, lelaki, masyarakat lelaki situ, dia kena ada satu game yang perempuan tak boleh masuk lah. Yang ni perempuan kalah. Nak menjadikan mu tak salah aku. Puan kata. Jadi ada Laga Lembu, ada Laga Ayam, ada Tomol, itu bukan game perempuan. Okey. Kalau kata bab bekerja pasar, bab kerja berat, semua puan buat dah. Kalau kita tengok dalam filem Johor, ada scene-scene yang di mana Mamat ditahan polis, dah masuk lock up kan, nak pelawanan Lembu nak diteruskan, tapi Mamat kena di lock up kan. Macam mana bini dia boleh ambil alih tau. Mengetuai tu, nak pergi bawa duit, nak pergi jumpa dengan orang, nak melawan, sampai ada scene yang kata perempuan mana boleh masuk bong. Sebab tak tradisinya. Tapi tak apa, dia kata sebab lelaki dia tak ada, dia buat. Jadi dia sudah plan masuk, perancangan perempuan berjalan lancar tau. Maknanya okey tetapi hari tu juga Mamat balik daripada lock up, dibebaskan. Macam mana Mamat menggunakan kuasa veto dia sebagai suami dia. Lelaki tu pasal guna kuasa veto je, kata dah duduk rumah, jangan kacau aku pergi. Tetapi perempuan dah ambil alih tau. Ada satu scene yang meeting sama perempuan tu. Macam mana nak buat ni, macam dia meeting, tak ada lelaki seorang pun. Sebab anak-anak Balazim dah lari dah semua, tapi perempuan dia terpaksa teruskan dengan kemenangan tu juga dia nak perlu duit untuk Mamat, nak keluar Mamat, bebaskan Mamat semua. Nak bebaskan Mamat daripada tahanan tu. Jadi perjudian tu teruskan seperti perjuangan wanita. Ya. Dan Laga Lembu bukan kerja yang senang. Dia macam kita contohlah orang nak pergi tinju kan, sebulan sebelum tu dia panggil pelkat, pergi pelkat maknanya
okey ukur tinggi mana, berat badan semua boleh. Oh, dibuat dia pada lembu? Lembu pun buat dia. Oh. Dia pelekat. Okay, ni tak boleh lawan ni, kena cari yang lain. Gulai. Oh, dok Dia pelekat lah. Bila pelekat, setelah pelekat okey dah setuju, sebulan kemudian baru dia berlawan. Oh. Dalam masa sebulan itulah penjagaan. Pelekat tu lah dia tentukan bantamweight, highweight, lightweight. Okey. Ya. Lepas tu sebulan pula baru mari. Sebulan baru mari. Dalam masa sebulan itulah penjagaan rapi. Penjagaan rapi lembu tadi dikawal rapi, dijaga, dilatih, dia apa? Okey, dilatih untuk lebih garang, lebih apa kan? Dan dalam masa sama dijaga supaya tidak ada sabotaj lah. Orang racun. Jadi sebenarnya sangat rapi, bukan senang. Kalau tak sabotaj maksudnya apa? Lembu tu di kandang, ada orang tidur di kandang jaga. Ada orang. Ialah keselamatan dia dalam piawai yang tinggi. Sebab tu dalam Johor kita nampak ada orang pergi bagi calik tu mabuk bagi racun. Racun calik mabuk, jumpa baldi semua mabuk. Jadi dia kena jaga tu. Sekarang masih ada ke? Sekarang cara sembunyi-sembunyi pun masih ada. Kalau sembunyi mungkin tetapi di tempat tu, di gelanggang yang kita shoot tu, di Thailand tu? Di Thailand tu, saya dah pergi tadi macam tak ada dah. Okey. Dia bom besar, sebelah tu laga ayam. Ada sekali. Agaknya bila siam tu dah meninggal kan, tokek tu. Okey, penganjurnya. Penganjurnya dah tak ada. Itu bom lama tu, berpuluh tahun tu. Yang tak ada orang baru berani pegang. Kalau nak pegang bom pun macam-macam je, kena orang hebat juga kan. Bergaduh, berbalong, orang bertembak, berbunuh juga kerana ni. Pak saudara saya dekat Thailand, dekat Golok dulu, kampung dia dekat nak ke Wing, dia buka bom tu, ayam, pi ayam. Dia buka bom ayam. Siapa tengok? Kau bila kau sebut kampung Thailand ni, kau dah saudara dari Thailand? Kau daripada selatan, dari Petani, Melayu Petani? Ya, dia begini, mak saya dia dilahirkan di sana. Maknanya pada tok nenek dia sudah pindah ke Thailand. Dulu orang Thailand pindah gitu. Okey, maksudnya darah Kelantan tapi masuk ke ke Thailand. Dekat kampung tu ayah saya pula darjah 3 sekolah Melayu sini. Keluarga dia buat pindah ke kampung tu. Jadi satu kampung tu adalah keluarga belah ayah, keluarga belah mak. Di Thailand? Di Thailand. Okey. Jadi abang sulung yang pertama lahir di Thailand. Abang sulung yang pertama, abang sulung. Abang yang kedua balik lahir di Malaysia, patah balik ke Thailand. Sebab nak lahir kat Malaysia je. Patah balik ke Thailand. Dan saya nak ketiga, nak lahirkan saya baru pindah semua sekali ke Kelantan. Ke Kelantan. Jadi saya nak pertama di Malaysia. Kalau tidak mau buat filler di Bangkok lah ni. Kalau tidak, Sabri ni you siang Sabri you siang bila siang kocok lagi hebat tu Bangkok baik. Saya dah sekarang ni berada di Kuala Lumpur. Tuan-tuan terus lock je tuan-tuan. Saya aim 100 untuk tuan-tuan lock sama ada combo RM80 Anwar Ridwan plus penulisnya SM Zakir, ataupun combo RM100 4 buah buku daripada sastrawan negara ke-9 Pak Habib saya panggil, nak sebut Osman Kelantan ni jadi macam tak terbiasa. Saya panggil dulu pun cakap belakang Pak Habib. Pak Habib ni sastrawan negara Syed Osman Kelantan. Sambil kita mendengar benda yang kita berkongsi yang menjadi juga ramuan. Itulah sayang saya katakan Sabri tak jadi penulis. Satu yang saya rasa ralat sebab dia terror bahasa tu. Dia duduk kerja dewan bahasa. Dia bergaul. Girlfriend dia banyak tuan-tuan sebab bukan rupa bahasa. Saya tahu dah kalau perempuan tu dia bawa lawa, kalah bahasa lah ni. Kan? Sastra Yahudi. Sastra Yahudi. Sastra Yahudi. Sebab bukan kerana rupa. Dan lepas tu pula kepoyaan Sabri yang luar biasa description. Dia description verbal dia pun kita dah dapat gambar je dia boleh buat. Saya dah bayang dah Ferry tu, JT tu, 2 orang yang dah cuci tangan dalam bidang gangster. Cerita dulu kami Ferry ni lah kami tunggu, Ferry sampai kami masuk, kami rompak. Sebab kampung kita bawa gaduh-gaduh kopi ni tak habis. Okey, dia orang cerita gaduh kedai kopi macam mana dihentaknya orang. Setahap apa betul juga. Allahu Akbar. Okey, dia orang minta cerita. Yang nak tulis tu kalau cerita pun tak macam tu. Sikit je lah. Dia 2 kali kau dapat tengok pada usia kau kecil. Dia satu masa tu tahun 79 lah silap saya. 79 umur 18 lah. 14 dalam sebuah kedai kopi dekat sebelah
Maktab Pekalan Cepa, Maktab Golongan Cepa, ada kedai kopi situ. Di Kota Baru. Di Kota Baru, Pekalan Cepa tempat saya. Pekalan Cepa. Ya. Jadi saya berbasikal nak pergi beli rokok kedai tu. Saya nak beli rokok. Tapi di kedai tu saya nampak ada seorang yang saya kenal. Munah mandi sepak tanah, sepak pasir. Tanda marah. Tanda ada satu benda berlaku kan. Saya pun masuk. Masuk dia tahan saya, dia kenal. Dia kenal saya, dia kata nak beli rokok. Dia kata jangan masuk lah, dia kata. Dia kata jangan masuk lah, dia kata. Ada benda pelik. Ada benda pelik. Dia kata beli tempat lain, jangan masuk lah. Saya kata okey, saya faham. Saya keluar, saya duduk dekat wakaf tepi tu, wakaf tu tempat tunggu bas lah, ada wakaf dalam gelap lah. Saya kata okey, tak apa, dua orang kawan, kita jangan beli rokok lah, kita tunggu tu. Kalau kita beli rokok takut terlepas. Dah boleh agak akan akan ada benda dahsyat. Sebentar kemudian datang satu pickup Mazda pickup, berhenti, bawa turun seorang, dua orang pegang seorang, tolak ke meja, ke kerusi kat meja ni. Rupanya Cik Husin tu, arwah Cik Husin dia ada kat dalam dah. Orang ni dibawa menghadap. Orang ni diburu, pergi kutip lah ni. Pergi kutip orang, serah pada menghadap. Saya nampak, saya kenal orang ni. Orang yang kena hadap pun? Saya kenal. Yang kena pegang ni? Saya kenal. Okay. Dia baru balik daripada KL. Dia penjara 2 tahun di Pudu. Dia balik KL. Dia balik pada lepas penjara, dia balik Kelantan. Dia balik Kelantan atas bas, pernah dengan saya atas bas. Lalu naik bas, nampak penjara Pekalan Cepa. Dia meludah 7 kali atas bas. Dia kata, aku sumpah tak nak masuk penjara lagi. Okey, diam. Rupanya dia ni, bila dia balik Kelantan, nama arwah Cik Husin tengah timbul kan. Jadi dia ni naik, dia macam cabar, siapa Cik Husin? Ini Azmi, Puduji 2 tahun, KL, gangster KL. Ini kerana mulut Badan Binasa. Jadi Azmi Pak Ngadamin, Pak Ayah dia Pak Ngadamin, diambil di rumah. Pick up tu ambil ke rumah, bawa ke situ. Senjata dia. Sekarang kau cakap. Perkataan yang kau kata siapa? Siapa? Ni dummy. 2 tahun penjara Pudu. Jadi dia tu nak, saya nampak dia nak bangun nak pergi mana? Nak bangun, dah letak duduk, bangun. Kau nak pergi mana? Nak ambil rokok. Ni rokok isap ni. Lucky strike. Ni, isap ni. Dia ni cakap KL lah. Brother. Konon lah. Kononnya dia dah kencang lah. Ya, dia kencang kan. Tapi dalam masa sama borak-borak kan, Cik Husin tak bangun pun. Dia kerling dia kepada 2 orang berdiri kat atas. Situ ya, berdebuk. Darah ni. Saya rasa darah kat bawah tu boleh ambil gini ya. Hantar masuk pick up balik, boleh hantar rumah dia. Scene ini saya telah buat dalam Pokya Cocode City di hati. Ada scene ni katanya. Saya dah buat. Ya. Baru satu. Tonton lock dulu. Berapa dah lock Amin? 70 dah up 10. Saya perlu 30 lagi ni. Kita dah belanja dah satu benda yang saya boleh bayang lah. Kerana mulut Badan Binasa. Tu maksudnya kalau lah si Mamat Gangster KL ni lah tak balik keluar perkataan tu. Itu perkataan je. Siapa dia tu? Aku 2 tahun penjara Pudu. Itu dia. Kalau kira ayat siapa Cik Husin tu? 3. Aku ni 2 tahun di penjara Pudu. 9 perkataannya tak sampai 10. Tak sampai 10. Darah kepuk boleh angkat dengan darah boleh keluar macam itu. Bila menjadi something, kadang-kadang tuan-tuan up status panjang-panjang tu, berkajang-kajang tu. Tuan-tuan tak tahu mainan akibat dia. Ini siapa Cik Husin? Aku Azmi. 2 tahun penjara Pudu. Darah kata ni kutip dengan tangan. Tapi dua-dua tu dah meninggal. Dua-dua tu dah meninggal lah. 1 jam setengah duduk kelahi. Aku tunggu kau sini, aku tunggu kau sana. Lepas tu esok gambar peluk, settle minum teh sekali. Follower up 100,000. Betul. Awak dulu itulah dia. Kalau tokoh saya nak tulis
Saya pernah jumpa kali terakhir dengan Cik Hussein sebelum meninggal di rumah di Bacuk, Kampung Perupuk, kenduri kahwin. Masa tu saya ada kerja. Ada kerja dah. Ini jumpa sebagai kenal lah. Kenal. Ataupun tengok. Tak kenal. Kenal. Memang dulu masa kenal dengan dia. Ranking lah. Kira ada ranking lah, dah boleh dah level kalau kita jumpa lah. Dah. Saya dulu pun kenal dia. Masa saya budak-budak pun. Ada kampung. Ada kampung kenal, kampung sebelah. Saya jumpa dia rumah. Oh ya. Kerana kedudukan anak Penghulu Yunus. Mestilah kena Cik Hussein. Rumah di Perupuk tu ada satu gangster besar situ, driver hebat namanya Tok Dogoni. Gani lah. Tok Dogoni. Kenduri anak Tok Dogoni. Tahun 90-an saya dah kerja. Saya balik, saya pergi kenduri itu kebetulan dan saya jumpa dengan Cik Hussein situ. Itu kali terakhir kembali ke rumah pulang. Ya. Kali terakhir. Sebab borak-borak duduk dengan Tok Dogoni, borak-borak semua. Lepas tu saya dengar cerita, lepas tu dia meninggal lah. Dalam umur 50-an lah. Apa yang kau borak waktu akhir jumpa dia? Nasihat ke apa? Tak ada. Siapa berani nasihat dia? Dia nasihat kau kerja molek ke apa? Saya nak tahu je daripada mulut. Dia Cik Hussein ni dia cakap sedap tau. Suara dia. Contohnya saya pernah dengar dia pesan Dia pesan budak-budak tu. Kami ada dekat pantai Sabak masa tu, dekat pantai, duduk tepi pantai. Dia datang, dia cakap kat budak dia, kawan saya masa tu, kita, dia cakap macam tu. Kita tengok good musuh. Kita tengok ni kena tengok kambing, jangan tengok rimau. Oh, jadi kalau pandang musuh ni anggap macam kambing je. Bila-bila masa kita boleh sembelih. Kalau kita tengok rimau bila nak menang kita dia tu. Kalau anggap musuh ni macam rimau bila nak menang. Tetapi dialog ayah saya kepada saya, bila dia tahu saya dah berapat dengan Cik Hussein melalui arwah Jali, ayah pun dah risau lah. Ayah pernah cakap dengan saya, takut kau dah pergi potong kepala orang pula. Ayah gunakan ayat rimau juga. Ayah kata kita tak boleh bersaing dengan rimau. Kenapa saya berkawan dengan rimau? Sebab jangan berkawan dengan rimau. Sebab rimau ni bila habis daging kita dia makan. Kita jangan berkawan dengan rimau. Sebab dah habis kambing tadi tu, dia tak ada apa nak makan, dia makan kita. Dia rimau. Itu pesan ayah saya. Itu buah bahasa orang dulu. Tu saya kata dia sepatutnya jadi penulis. Saya kecewa sebab satu adalah Sabri rajin menulis. Dia up status di Facebook, dia selalu. Dia seorang yang saya ada menulis pertama kali sejarah ni. Syukur ni. Dewan Sastra. Wow, Dewan Sastra. Bulan 10. Saya pernah dulu jaga Dewan Sastra. Tulislah dekat Nusa. Saya pernah jaga Dewan Sastra dulu. Kan buat layout, buat cover kan. Saya pernah tengok penyair yang tersiar datang peluk editor menangis tu. Terima kasih. Sajak pertama. Jadi saya wow. Saya tulis kami penulis fahamlah apa perasaan bila tengok karya kita keluar Dewan Sastra. Cuma saya waktu keluar tu saya tak kenal editor, tapi kalau saya kenal mungkin saya peluk juga. Tak macam sekarang. Sekarang orang jadi penyair buka page sendiri je. Dulu tuan-tuan sajak terbitan sebulan ada laku 15 buah. Yang mengirim 2,000. Bila terpilih, datang menangis tu. Menangis pasal itu sajak yang ke 400 dia hantar. Duit stamp pun tak cover. Bila dia hantar 400, payment Dewan bagi RM60. Kira duit stamp, duit kertas tak cover. Jatuh hutang Cina kedai kertas tu. Okey, apa betul? Kebetulan saya tulis artikel tu. Tajuk dia Hari-hari terakhir seorang seniman dan juara siapa aku. Okey. Promote Dewan Sastra. Kita bawa jual nanti. Majalah yang saya rasa sangat dekat di hati saya, tapi saya tak maulah nanti saya bergaduh dengan DBP lah. Sebab dia pun orang bekas DBP. Zakir juga adalah seorang ambassador DBP, rapat dengan DBP. Tapi saya ingat setiap bulan kita kena stream jual Dewan Sastra untuk mengembalikan majalah yang satu masa mencerdikkan kita semua. Sebab saudara mungkin tak boleh baca esei-esei tebal, tapi saya dicerdikkan oleh banyak esei-esei hebat di Dewan Sastra. Sebab Dewan Sastra ni dia campuran. Kita boleh baca cerpen, kita boleh baca puisi. Dia ada ulasan buku. Kalau novel tu kita nak beli, tak nak beli, kita boleh baca review dia. Dan kemudian dia ada banyak artikel-artikel pemikiran. Cerita-cerita daripada cerita rakyat sampai macam ni. Saya menulis di sana je. Di Dewan Sastra saya menulis 7 siri. Yang saya panggil perjalanan-perjalanan yang menumpahkan air mata. Di mana satu tempat yang saya pergi dan tempat itu menyebabkan saya menangis. Perang, pembunuhan. Saya juga menulis juga di sana. Cuma buku tu kurang dipromosi. Jadi walaupun dijual dengan harga RM6 je.
Sekarang dah diedarkan percuma pun. Percuma. Tapi orang tak boleh dapatkan. Tapi macam mana saya tak bangga gila kan. Ni lain lah kan, dah pernah tulis kan. Saya tu dalam Pernah bekerja di sana dan selepas 30 tahun baru boleh menulis. Baru tulis dan sebaris ada nama situ Muhammad Haji Saleh kat atas. Nama negara juga Muhammad Haji Saleh. Okey. Kemala Sasawan Negara juga Ahmad Kamal Abdullah. Lim Shuti. Okey, tokoh Datuk Bakar Sasawan Negara, Lim Shuti penyanyi hebat. Datuk Rahman Saari. Okey, tak ada nama Sabri. Ada nama Sabri dah sekali UA pun ada. Itu dia. Gila. Terasa besar Terasa alhamdulillah syukur. Apa yang kami buru 30 tahun dulu. Pada sajak saya yang pertama Siar Dewan Sastra 1990, saya rasa Zakir dalam tahun tu sama je 1990 sebab kami generasi 90-an. Demo tahun 2021 kau kata. Umur 60. 30 tahun kemudian. Umur 60. Aku kalau jumpa balik editor tu kena cium kaki. Sebab Sabri Yunus yang nama hebat bekas pekerja Dewan Bahasa pun menunggu 31 tahun selepas kami dua Siar. Bekas pelukis layout Dewan Sastra sendiri. Berusia 61 tahun. Barulah tulisannya termuat. Sedih. Sedih tuan. Oh, tak sangka banyak benda kita kena syukur kan. Kita tak pernah kerja dewan, tak pernah buat layout. Tapi pernah merasa terbit 30 tahun dulu. Lebih awal daripada Poya. Kan? Itu banyak cerita tuan-tuan. Terima kasih, kita dah 1 jam setengah. Berapa lot kita dapat, Min? 85. Okey, kurang 15 daripada saya sasarkan. Saudara boleh lot sekarang untuk saudara nak daripada SOSMA Kelantan dan juga saya kata kisah-kisah perjalanan Zakir. Zakir boleh habis sikit kot cerita tentang Formosa ni. Kau cerita sendiri sebab buku kau. Aku tak pernah Taiwan. Sebenarnya Taiwan ni kira macam negara biasa lah kan, macam bukanlah macam tumpuan orang akan pergi Jepun, Korea, Malaysia ni, kemudian akan pergi Eropah dan sebagainya, Asia Tenggara saya cakap. Tapi saya tengok menarik Taiwan dari segi itulah, dari segi pertamanya penjajahan Jepun membentuk attitude yang dia berbeza. Keduanya apabila dia menggunakan budaya tu sebagai hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik melalui budaya. Kita tak pernah terfikir bahawa budaya ni boleh pergi sejauh tu. Kita hanya fikir budaya ni sehingga kita kata budaya ni dimasukkan dalam pelancongan apa semua. Tapi dia memikirkan budaya tu lebih dari sekadar pelancongan, tapi dia memikirkan hubungan diplomatik yang lebih besar. Dan kemudian Maksud Zakir tuan-tuan, Taiwan ni dia tak boleh buka kedutaan dia sebab dia China akan marah. China kata mu bawah aku, Taiwan kata tak. Tapi Taiwan tak nak bagi China marah. Dia pergi semua negara, dia buka pejabat kebudayaan Taiwan. Setaraf kedutaan secara sembunyi. Okey, betul. Dan cara dia membentuk budaya dia ni, dia panggil menginstitusikan sastra. Dia ada muzium sastra di setiap wilayah. Dan muzium sastra dia tu sebesar muzium negara kita, tapi penuh dengan sastra. Saya pun heran sebab daerah, setiap wilayah tu ada muzium sastra. Dia rumah-rumah Jepun yang kita Pusakaan Negara kalau malaikat maut tak bagi sunyi. Dan ada macam bangunan-bangunan tinggalan Jepun, cantik bangunan kan, semua dia buat macam poetry cafe, poetry saloon, tempat orang. Jadi dia mengangkat sastra ni sebagai bahagian eksklusif, tempat yang prestige eksklusif. Saya fikir Taiwan ni bukan dikenali penulis dia, sastra dia bukan dikenali kan. Tapi dia sebenarnya nak menggunakan benda tu sebagai identiti dia. Jadi dia mengangkat sastra dan mencari identiti budaya dia, dan cara mudah nak mencari identiti budaya selain daripada apa ni adalah sastra. Sebab kalau budaya lain dia sama dengan Cina, kita kena pergi kan. Jadi sastra ni akan membezakan dia. Jadi dia seolah-olah mengangkat sastra ni sebagai dia punya cara dia nak melepaskan diri daripada identiti tanah besar Cina. Tanah besar Cina.
Pasal saudara harus faham bahawa saudara besar China menjadi komunis, mereka yang pro-nasionalis, lari, Kuomintang lari dan berada di Taiwan. Jadi Taiwan adalah daripada revolusi asal China yang menjatuhkan sistem monarki. Sebab Kuomintang yang menjatuhkan sistem monarki China. Tapi Kuomintang dijatuhkan oleh Tentera Merah. Jadi yang datang ni kita beragak seperti berfikiran, kita panggil demokrat Chinese lah. Tapi dia tak boleh nak isytihar kerana China sentiasa memberi ancaman peperangan kepada mana-mana negara yang menjalankan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Itu unik lah. Tempat yang saya duduk ni sebenarnya boleh pergi cuma Zakir kau musah tu yang tu ada tak? Sebab lepas PKP boleh terbang, kawan dia pergi lah. Pastikan dia ada. Buat nak cari lokasi penggambaran filem Cik Hussein. Pergi ke Taiwan. Sebab hutan apa semua dah tebas tak tersuai. Taiwan tu molek buat Hussein. Jadi pergi, tapi kena cari tu lah ada tak? Dengan yang tu. Tapi nak kalau boleh yang besar tu lah. Kecil tu kita spek tak lepas. Tua lah. Satu perkara yang menarik saya tengok, tempat saya duduk ni, dia panggil Treasure Hill Bukit. Treasure Hill ni rupanya perkampungan setinggan. Tapi setinggan yang dibina oleh askar-askar Kuomintang tadi. Ya, bila dia keluar dari tanah besar China, dia askar, kemudian dia habis pencen, dia tak dia balik ke China. Dia sebatang kara. Jadi dia buat rumah. Beri pencen dia rumah daripada batu-batu sungai. Jadi ni rumah setinggan. Rumah setinggan ni pernahlah ada dia nak roboh, tapi kemudian dia tukar jadi rumah setinggan ni jadi perkampungan seniman. Dia panggil sebagai artist village. Dan dia panggil artis-artis seniman seluruh dunia. Dia jadi hub seniman kat situ. Jadi selain daripada cara dia nak memanggil semua artis-artis budaya duduk kat situ, itu saya jumpa pengarah filem dari Perancis, pengacar daripada Jepun di artis village tu. Dia cantik apa semua. Rumah-rumah setinggan tu dikekalkan. Cuma dari segi kebersihan, dari segi kemudahan tu moden lah. Tapi bentuk tu dikekalkan. Jadi pelancong boleh masuk untuk tengok rupa rumah setinggan yang dah tak ada lah. Di Taiwan tak ada rumah setinggan dah. Tapi ada satu tempat dipanggil perkampungan artis tu sebenarnya daripada rumah setinggan. Dan saya fikir kita dulu banyak rumah setinggan sekarang dah pupus. Kita tak tahu dah macam mana rupa rumah setinggan. Kalau kita tinggal kita boleh katakan ini setinggan, tapi sekarang dia upgraded menjadi karyawan. Sedangkan rumah setinggan tu kita tahu itu sejarah mobilisasi sosial Kuala Lumpur kan. Orang-orang datang ke Kuala Lumpur untuk bekerja, dia sejarah penting. Pergerakan sosial kan. Pemugam kita panggil apa, aku selalu sebut freedom fighter, orang yang membebaskan orang Melayu daripada ketahukan duk kampung, datang ke Kuala Lumpur buka. Yang kita datang sana collect je, kau dia okey, tapi tak ada kenangan tapi kita tak jaga. Akhirnya Muhammad Setengah pupus hilang. Tapi dia jaga dan dia ada sejarah yang boleh dilihat lagi. Min cukup 100 tak? 90 apa? Okey, Pak Payah bagi kata-kata akhir untuk mendapat lagi 12 slot menggenapkannya 100 dengan menggunakan kunci hikmat kali kedua. Kau melihat Pak Hussein buat kerja. Kali pertama, yang kau dah bubuh dah dalam apa tadi pok yang kau kodim Siti tu. Siti di hati. Siti di hati. Kali kedua ni hari raya tahun 84 saudara. Hari raya ketiga. Dia macam selamat je lah tuan-tuan. Dia ingat tu raya. Cuti apa? Macam selamat Asrin lah ingat tahun. Okey, hari raya. Hari raya ketiga selama 84. 84. Saya dah 2 tahun kerja kat KL. Sebalik hari raya keempat tu masih saya pergi ke Pantai Sabak je lah. Malam-malam buat kawan raya. Jadi satu peristiwa berlaku di satu kedai kedai di hujung tu. Kedai Cik Suh tak nama. Geng-geng dia ni saya ada orang lalu situ ajak pergi sekali pasal hari raya kita punya raya kan. Raya saya kata tak mas. Sebab saya tahu dia sudah bawa satu geng lain, dua beradik orang tempat lain yang ada nama juga di Kelantan ketika itu pergi duduk beraya dalam kedai tu lah. Dia beraya, dia enjoy dalam kedai tu kan. Pada tengah malam semua makan, buat barbecue semua tempat kedai tu. Orang tu nak balik tau. Yang 2 orang tu nak balik Dia orang luar. Dia orang ada kampung lain tu, tempat lain banyak jauh degatlah. Jauh tapi datang meraih kasih sebab dia sebab dia panggil kan, dia panggil. Bila orang tu nak balik, okey. Ini dia bila dia kata okey, saya nak balik dululah sampai sini aja. Itu tak boleh tau. Sebab
kau datang aku jemput majlis aku ni. Biar aku yang cakap macam tu. Oh, rule dia kau masuk majlis orang, lepas tu kau nak berundur sebelum tuan rumah tutup majlis. Tak boleh. Tak boleh. Silapnya situ je. Oh, sebaik mu bagi tahu lain kali aku duduk sampai habis. Silap situ je. Maka pukul ramai-ramai ni. Yang dua beradik tu. Dipukul ramai-ramai. Pada hari raya keempat. Pada hari raya keempat oleh tuan rumah. Yang menjemput dia ni pukul dan kereta kalau nak pergi cuti kita pergi bukan hari raya okey. Kereta ni ditolak ramai-ramai ni masuk laut ni. Menganggap biadab, orang besar, orang hebat, orang gah, orang ada nama jemput dia mah. Mu terdarah kenyang, lepas tu mu nak tinggal majlis macam majlis mu buat. Mu nak bubar. Itu falsafah dia. Saya pegang tu yang berlaku betul-betul tu dah biasa. Orang sama-sama geng dia buat. Tapi saya dapat belajar benda baru tu. Mati majlis tu. Ya tu. Maruah dia tu. Awak tak sedap ke? Tak seronok tempat aku. Aku ni tak bagus ke? Itu benda besar tu. Sebaik kita tak jadi gangster, tak banyak undang-undang. Banyak undang-undang. Sebaik kita jadi penulis, kita jadi streamer kan. Undang kita last ikut time. Lepas tu bergurau sikit. Orang kata kalau nak jahat, kata ayah saya lah, kalau nak jahat, sekolah 3 kali. 2 kali sekolah nak jawab mati. 1 kali sekolah nak jahat atas dunia. Bapak saya kata sebab bila kita jahat ni nak jawab mati tu banyak buat kata. Jadi di sekolah tu, 1 sekolah dunia jahat ni kau belajarlah dekat mana-mana. Betul. 2 sekolah lagi ada kata kau nak jawab mati lepas kau jadi jahat. Betul. Tu tak berapa nak jadi sebab sekolah mati tu tak jumpa cari. Saya peribadi saya hormat dia tau. Saya suka dia boleh bina empire dia kan. Dengan personality dia mengkawal orang jahat ni. Falsafah dia mengendalikan rimau ni. Falsafah dia sebagainya saya hormat dia. Menarik kita agak dapat melihat filem ni. Terima kasih tuan-tuan. Saya rasa 90 log malam ni adalah munasabah. Saya rasa saudara akan kontak, ramai akan kontak lagi selepas live selalunya. Dulu pun log after live banyak kan? Live banyak. Terima kasih kepada Pok Yang dan saya sangat berharap sebelum kita 2 pejam mata. Laki dia baik muka buah panjang. Allah sayang dia sebab dia bercerita tradisi pembangunan bangsa. Kita 2 ni cerita tapi buat filem tu supaya saya boleh menonton scene Pak Bahar dan juga Syed Hussein jumpa. Sebab saya fikir dalam pengalaman saya menjejak gangster, ramai-ramai gangster saya tak jumpa yang passion tu. Saya jejak yang seorang tu bertatu. Yang seorang tu sampai saya tambangkan dia tiket untuk balik kampung. Saya hubungi anak dia, bawa bapak segera potong kaki dia sebab kencing manis dah teruk. Dia ni tak orang Samsing, hebat lah. Maksudnya dulu parking, siapa nak jadi gangster parking dalam Kuala Lumpur tahun 80-an terakhir, daripada Pudu Raya sampai Pertama Komplek. Janganlah kau kutip duit dengan letak kotak atas satu motor 20 sen pun kalau tanpa dia. Hebat. Last kali saya jumpa dia pada tahun 2000-an. Dia mengemis depan stesen kereta api Tanah Melayu di Bokor Lodge. Lepas tu kencing manis dah makan kaki sebelah lah. Saya teringatlah masa saya main KL umur belasan tahun nampak dia. Dan saya pernah berurusan dengan dia 2 kali je. Satu kali tu saya nak parking kereta. Dia tengah taman hebat. Jadi dia tengah panggil budak-budak dia. Kata kereta dia ni jangan usik sebab dia cam nama pelik kereta saya tu kerana dia kata dia pernah tengok kereta saya di Bukit Aman. Jadi dia pun separuh-separuh. Berada ni polis ke informer. Jadi jangan usik dia, nanti dia usik kita. Sampailah habis belas tahun tu saya jumpa dia pula. Dia jadi yang seorang tu saya jumpa depan Masjid India. Saya tengok tattoo dia. Dia saling baju saya nampak tattoo dia. Orang tak pakai, orang biasa tak pakai tattoo ni. Saya jumpa dia kan masa nak ambil uduk saya jumpa dia tarik. Jangan cerita apa dia kata. Lepas tu saya sembang-sembang rupanya malam dia tidur dekat taman belakang Komat. Itu satu nama hebat sebab tattoo tu orang biasa tak pakai. Tapi dia sanggutlah jadi kutip tim, tolong mop masjid, orang bagi makan. Agaknya berbeza dengan kat kampung tau. Ni kat bandar kan, tak ada bandar cuci tangan, tak ada siapa nak pegang. Kat kampung orang hormat tau. Hormat. Orang hormat. Di bandar bila jatuh orang pijak. Itu beza dia. Datang yang baru dia pijak. Betul. Dia asal dia clan tu. Dia keluarga. Macam abang tu dia cakap Pok Yang Cincode. Pok Yang ni hebat, dia bukan satu kampung. 10 kampung belakang dia. Dia tradisi kampung tu lagi. Dia clan tu. Clan tu. Jadi dia ni bukannya jahat sangat dari segi dia berani. Lepas tu dia ramai. Kaum keluarga dia, sanak saudara dia. Pimpinan dia tu lebih
Lebih kan kalau di KL ni jenayah, mentaliti dia memang jadi terdilang. Rimau jangan berkawan dengan rimau. Habis daging kita dia makan. Di kampung tu mungkin kita kena jadi rimau, mu tengok gu, supaya tengok kambing. Banyak yang kita belajar malam ni. Tuan-tuan, terima kasih pada mereka yang lock. Saya mengucapkan ini selama tak stream buku dengan Abang Sabri. Dia datang ni hari kerana saya tahulah kalau nak lemahkan dia. Sebab akan sebut nama Pak Osman Kelantan, dia akan datang kerana dia menghormatinya seperti ayah sendiri. Dan kerana tak ada orang yang Pak Habib sentuh bau dan bercakap dengan ni. Pak Habib kalau kita, saya muda-muda dulu, kalau duduk semeja saya dah cemas dah. Kalau bapak si Zakir jeling gitu je, semua dah cemas. Dan saya ada satu insiden nyalakan rokok. Bapak dia keluarkan perkataan, boleh tak kalau tak kurang ajar. Jadi walaupun perlahan kami pegang sudut, berterabur kami lari, tak masuk dah ke meja tu. Dalam satu majlis anugerah sastra tak masuk dah. Lepas tu semua pakat berdiri dekat ujung, tak berani lah, tunggu majlis tu tutup. Dengan boleh tak kalau tak kurang ajar. Punya menghormati pasal ayahnya memang memperawakan kecil, putih, bersih, sangat lemah lembut, tawadu. Jadi kami pun rasa silap lah budak-budak baru nak up duduk dengan satu orang nyala rokok pula lepas makan. Ingat kedai kopi ke ni hotel, walaupun pada waktu tu rokok belum di ban.